Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ahlan wa sahlan. Jazakumullah khairan kepada semua ibunda-ibunda yang mungkin yang ada di sini. Rasanya mungkin kebanyakannya ibunda lah kan yang dekat sini, atau ada akhwat-akhwat yang lain. Mungkin ni kali pertama juga kita bertemu ataupun mungkin dah pernah jumpa. Sebelum saya mula, saya minta izin lah kepada ibu-ibu lah untuk saya berbicara. Anggaplah saya anak, kalau saya salah nanti boleh tegur-tegur lah, boleh betul-betulkan insyaAllah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa ulul khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Jazakumullahu khairan sebab sudi untuk terima saya pada hari ini. InsyaAllah kita mulakan terus. Hari ini kita nak bincang tentang topik yang mungkin dia dianggap berat. Okay, topik yang dianggap berat. Kenapa? Sebab sesi khas kan, lesbian, gay, bisexual, transgender. Dia adalah topik yang berat kerana pada zaman dahulu dia adalah sesuatu yang dia terjadi. Maksudnya dia terjadi tetapi dia tidaklah tersebar di dalam masyarakat. Tidaklah, maknanya tak masuk ke dalam institusi-institusi, dan dia pun tidaklah sampai mengaitkan agama. Maknanya adalah orang-orang, beberapa orang yang mungkin nanti diuji dengan perkara-perkara tersebut, tapi mereka melakukannya secara pribadi, sehingga menyebabkan perkara-perkara itu tidak dibincang kan. Dan dalam tradisi Melayu sendiri, adab orang Melayu sendiri, kita sangat-sangat mementingkan sifat malu. Oleh sebab itu perkara-perkara ini tidak dibincang lah, tidak dibincang langsung. Hatta hubungan antara suami isteri pun kan, perkara itu tidak dibincang secara terang-terangan. Kenapa? Sebab bersangkut paut dengan adab orang Melayu. Tentu sekali bila tiba-tiba sekarang ni kan kita terpaksa untuk bincang perkara-perkara ini, dia jadi sesuatu yang berat lah, sesuatu yang berat. Dan memang pun dia sesuatu yang berat kerana dia telah masuk kepada mengaitkan agama. Kerana dia, apa yang terjadi zaman sekarang ni, telah adanya movement lah, telah adanya kumpulan-kumpulan di mana mereka tu asalnya individu-individu yang memang tertarik untuk melakukan perkara-perkara ini. Akhirnya sekarang ni mereka buat satu kumpulan berjemaah kan, dan mereka mula untuk pressure government-government daripada setiap negeri. Macam itulah. Jadi bila dah masuk dekat government, masuk institution, tentu sekali dia akan berpaut dengan agama. Jadi sekarang ni dia hatta bukan hanya mereka sekarang ni hendakkan keputusan daripada government. Maknanya kalau government Singapore masih mengharamkan kan, tetap sekarang ni masih ada appeal, dan appeal. Tetapi bukan hanya mereka mengharapkan government untuk membolehkan. So it's not just about sekarang ni menghalalkan mereka boleh kahwin antara kaum sejenis kan, itu yang mereka harapkan. Tapi mereka juga harapkan segala-galanya berubah. Maknanya ada toilet yang khusus untuk mereka, ada, maknanya segalalah kehidupan dalam negeri tu mereka nak ada perubahan. So itu dari segi government, dari segi negeri. Tapi dari segi agama juga mereka sekarang ni sedang membuat menekan setiap badan-badan institusi agama Islam kan, para asatiza, para ulama, untuk sekarang ini membolehkan ataupun menerima kumpulan-kumpulan mereka, kerana mereka menyebutkan tentang mereka tu pun manusia sama macam kita, mereka ada hak kebebasan. Dan sekarang ni bukan cakap pasal manusia, mereka cakap yang mereka pun Islam. Apa hak kita sekarang ni untuk tolak mereka sedangkan mereka Islam. Jadi tentu sekali perkara-perkara ini dia amatlah berat. Oleh sebab itu, kalau dalam masa sesi yang sangat pendek ini, tentulah sekali kita tak boleh nak bincang satu-satu. Maknanya apa tu lesbian, apa tu gay, apa tu bisexual, apa tu transgender kan. Kita tahulah secara umumnya macam mana. Jadi kita ambil dulu secara umum, perkara yang umum
ada kumpulan ini dia ada dua kita perlu bincang dalam dua konteks. Okey, satu adalah kita bincang tentang mereka, maksudnya bincang tentang keadaan diri mereka secara fitrahnya, dan yang lebih lagi satu, kita perlu bincang pula tentang perbuatan-perbuatan yang tidak diterima dalam Islam. Jadi selain dari satu bincang tentang diri mereka, satu bincang tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap haram dalam Islam. Okey. Jadi yang pertama, semua kita akan buat secara ringkas saja ya, sebab kita nak masuk kepada yang lebih utama, iaitu iaitu kita nak cakap tentang peranan ibu dan ayah kan, dan peranan masyarakat. Boleh. Naam. Okey, jadi sebelum masuk kan, sebab dia sesi yang sangat ringkas dan ada banyak benda yang kita tak faham kan. Kalau ada je soalan, boleh je terus type dekat chat ke, kalau terus nak unmute ke pun boleh je lah. Sebab kalau nak tunggu sampai akhir majlis, takut sampai akhir Ustazah ni tak stop berbual pula. Macam tu Okey, boleh je. Cik, okay, tak apa. Okey, yang pertama sekali kita tengok lesbian, gay ni semua, dia adalah definasi-definasi yang diberikan kepada kumpulan-kumpulan yang mereka tertarik di antara satu sama lain dalam satu jenis. Okey, dia selalunya kalau lesbian tu disebutkan maknanya perempuan tertarik dengan perempuan lah. Kalau gay maknanya adalah lelaki tertarik dengan lelaki. Macam tu. Kalau transseksual selalunya kita tengah cakap pasal transgender. Kita tengah cakap pasal maknanya mereka bukan hanya tertarik atau melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, tetapi mereka transgender ni adalah mereka yang dilahirkan lelaki kan, tapi mereka ni sekarang lebih cenderung kepada sifat-sifat kewanitaan. Macam itulah. Jadi sama ada mereka merubah beberapa daripada anggota badan mereka kan, ataupun tak merubahnya, tapi mereka hidup sebagai kecenderungan mereka. Jadi hiduplah sebagai perempuan tanpa mengubah apa-apa kan, tapi selalunya akan involve perubahan. So begitu, ataupun sebaliknya lah, maknanya perempuan yang mereka lebih cenderung kepada lelaki, sifat-sifat lelaki, sama ada mereka ubah ataupun tak ubah, dan yang penting mereka akan hidup dengan kehidupan seorang lelaki. Kalau bisexual pula, kita tengah cakap pasal orang sama ada perempuan atau lelaki, tetapi dia tertarik dengan dua-dua jenis. Jadi bila kita cakap tertarik, dia bukan hanya tertarik tapi akan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram kan, dengan dua-dua. Dan sebenarnya dia bukan hanya transgender, bisexual, lesbian, gay, dia boleh ada macam-macam lagi. Zaman sekarang ni, tapi cuma permulaan dia memang daripada yang inilah, yang lesbian, yang mula tertarik dengan sesuatu yang kita anggap dia bukan fitrah, sebab dia bukan yang normal kita nampak. Tapi kumpulan ini sebenarnya lebih luas, bukan hanya yang ini sahaja. Okey. Kemudian kita tengok dalam Islam, kita tengok pula kan, satu kita faham secara fitrahnya ada dua, iaitu sama ada orang itu memang dilahirkan dalam keadaan ada anggota badan dia yang memang sekarang ni dia ada dua-dua. Dilahirkan dalam keadaan yang ada dua-dua. Jadi lebih senang lah rasanya, ibu-ibu lagi senang dengan perkataan khunsa. Betul tak? Sebab itu yang kita selalu dengar lah, memang Islam, sebab itu adalah definisi dalam kitab-kitab fiqh. Jadi dah biasa orang Melayu dengar, itu pun yang kita orang selalu dengar. Zaman sekarang ni je lah baru kita tahu yang macam ada lesbian, transgender, bisexual, macam-macam. Tapi sebenarnya dulu nama dia khunsa. Kan, nama dia khunsa. Jadi begitulah, adanya khunsa, dilahirkan dalam keadaan yang begitu, ada dua alat, sama ada kan, boleh alat maknanya sama ada dia secara zahir ataupun dia tidak dapat ditentukan, dia tersembunyi. Maksudnya bila dilahirkan tu, nanti doktor akan tengok mana satu daripada alat dia yang berfungsi.
Jadi selalunya salah satu sahaja yang berfungsi. Jadi bila salah satu je berfungsi, maka tahulah maknanya dia adalah perempuan ataupun adalah lelaki. Ataupun nanti kadang-kadang dia mereka biarkan macam tu. Lepas tu nanti reach a certain age, mereka bila waktu age yang mereka balik, kan, mereka pun akhirnya apa namanya, dia uzur. Kalau perempuan kan dia akan uzur. So maknanya betul-betul confirm ni tahu ni adalah perempuan walaupun dilahirkan dengan dua alat kelamin, macam itulah. Okay. Kemudian ada juga yang macam tadi kita sebutkan, saat dia lahir dengan dua alat, bukan dengan dua alat kelamin. Dia lahir sama ada dengan maknanya sama ada lelaki atau perempuan, tapi kecenderungan daripada awal tu memang sudah ada kecenderungan kan yang berbeza. Macam tu. Jadi ada begitu. Jadi zaman Rasulullah SAW ada je kumpulan yang sebegini ada, kan. So apa yang terjadi adalah nama yang ini ada disebut dalam kitab-kitab apa dia kitab biography of sahabat lah, macam tu kan. Jadi sebutkan satu-satu tentang para sahabat Rasulullah SAW. Jadi ada ni beberapa kaum di mana nama dia ni nama dia ada nama mereka Mati', nama mereka ada Hadam, ada nama mereka Anu. Maksudnya nama-nama lah pada zaman tersebut. Okey. Ini zaman Rasulullah SAW ada ni, dan mereka ni sampai ke tahap mereka berinteraksi pun. Ada hadis mereka berinteraksi dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya Rasulullah SAW benarkan, izinkan mereka. So mereka ni lelaki tapi ada kecenderungan terhadap perempuan. Mereka ada maknanya sifat-sifat mereka semua keperempuanan. Jadi Rasulullah SAW tidak pisahkan mereka, malah Rasulullah SAW izinkan mereka untuk bergaul dengan perempuan, kan, dan mereka boleh berbual dengan perempuan. Jadi itulah dia cerita dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berbual dengan mereka. Sampai kepada satu tahap dua daripada mereka melakukan perbuatan yang haram, iaitu satu daripada mereka bercerita, okey, apa yang dia nampak dengan perempuan, kan, dia bercerita dekat kumpulan lelaki. So dia cerita tu adalah tentang badan perempuan, apa yang dia nampak daripada badan perempuan lah. Jadi dia cakap nanti kalau kau pergi Taif, kau jumpa perempuan ni, kau kahwin dengan dia. Tapi dia ceritalah pasal sifat-sifat perempuan tu. Jadi yang lagi satu pula, dia mula untuk pakai makeup. Pakai makeup, dia mula untuk pakai henna, dia mula untuk buat perkara-perkara keperempuanan. Jadi itu bila Rasulullah SAW dengar, Rasulullah SAW panggil mereka dan Rasulullah SAW sebutkan kepada mereka, wahai al-khabis, maknanya wahai orang yang telah melakukan perbuatan yang jahat. Jadi Rasulullah SAW sebutkan, kami telah mengizinkan engkau, maknanya kami izinkan engkau untuk bersama-sama dengan kami, kan, berinteraksi, kan. Fitrah, nak cakap sekarang ni Rasulullah SAW tak tolak fitrah mereka, ataupun Rasulullah SAW sekarang ni tidak menyalahkan mereka atas ujian yang ditimpa pada mereka. Jadi dikasih sama-sama dengan masyarakat, tapi akhirnya mereka yang melampaui batas. Jadi Rasulullah SAW sebutkan, tetapi engkau telah melampaui batas dan melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Jadi Rasulullah SAW pada ketika itu di Madinah, Rasulullah SAW hantar mereka di satu tempat di luar Madinah, macam it's like the outskirt of Madinah lah. Macam tu kan, maknanya macam pulaukan mereka supaya mereka tahulah itu adalah perbuatan yang salah. Itu adalah perbuatan yang salah. So basically apa yang kita nak sampaikan kat sini, ada pada zaman Rasulullah SAW perkara tu ada, tetapi itu satu tentang fitrah. Tapi perbuatan-perbuatan yang haram ataupun yang kita sebutkan sekarang ni secara langsung, kita sebutkan, minta maaf, maknanya melakukan sekarang ni zina dengan sesama jenis, itu bukan daripada bangsa Arab secara khusus, bukan. Perkara tu tak ada sampailah masuknya sekarang ini lain-lain bangsa, bergaul dengan lain-lain bangsa, dan mulalah ada perkara-perkara ni. Tapi asal usulnya pada zaman Rasulullah SAW ada tak perbuatan sebegitu, perbuatan yang kita sebutkan sebagai hubungan antara sesama jenis? Tak ada.
Tak ada. Sebelum kita sambung, kalau kita ada dengar orang cakap ini perbuatan Nabi, apa tu perbuatan Lut, perbuatan Nabi Lut kan, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Kalau guru-guru kita cakap, baiknya kita tukarlah. Baiknya kita guna perkataan-perkataan yang memang orang sekarang pakai, kan? Kenapa? Sebab kalau kita sekarang ni asyik-asyik cakap perbuatan Nabi Lut, perbuatan kaum Nabi Lut, itu yang menyebabkan sekarang ni orang kalau ingat tentang Nabi Lut, ingat benda yang tak baik. Sedangkan Nabi Lut tu adalah Nabi daripada Nabinya Allah. Sampai orang nak namakan anak Lut pun tak nak lah, takut. Kan? Sebab Lut je nanti teringat benda-benda yang tak baik. Sedang kata guru kita, itu adalah nama daripada Nabinya Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat barakah. Jadi tak sepatutnya lah kita menisbahkan perbuatan yang tak baik itu kepada Nabi Lut. Nah, tu kita hati-hatilah. Tapi kita boleh gunakan definisi dia ataupun nama-nama yang sekarang ni digunakan. Okey, sekarang ni digunakan supaya dapatlah kita sekarang ni identify perbuatan tersebut tanpa kita melanggar mana-mana kehormatan para anbiya. Okey, balik kepada cerita tadi. Kenapa kita cerita tentang apa tu bisexual ataupun adakah perkara tu ada pada zaman Rasulullah SAW, adalah supaya kita tahu adanya ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu dalam dunia ni, dalam umat Nabi Muhammad SAW khususnya ada. Sama je macam mana seseorang tu diuji dengan kalau anak dia lahir cacat. Betul tak? Anak dia lahir mungkin mata satu tak berfungsi ke, kaki sebelah tak ada ke, tangan sebelah tak ada ke, sama je satu. Ataupun sama je macam sekarang ni orang yang mungkin lahir dia normal kan, kemudian bila membesar satu hari kita diuji dengan Allah SWT berikan kita sakit. Sama ada sakit tu sakit kulit, sama ada itu sakit kolesterol, sama ada itu blood pressure, atau sama ada itu kanser, atau sekarang ni sama ada itu COVID sekalipun. Dia adalah penyakit. Dia adalah satu penyakit. Jadi kita faham dekat sini yang bahawasanya ini adalah salah satu daripada ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya. Salah satu daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak, yang ujian-ujian tersebut satu daripada tujuan utama adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau guru kita kasih kaedah dia macam ni tau. Kalau Allah kasih kita kesihatan dan kesihatan itu mendekatkan kita kepada Allah, maka kesihatan itu baik. Kalau Allah kasih kita sakit atau Allah kasih kita ujian atau Allah kasih kita masalah dan perkara tersebut menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara itu baik. Perkara itu baik. So, kata guru kita, dia bukan, kalau kita nak memahami hikmah Allah, jangan kita tengok ini ujian. Okey, maknanya kalau yang sakit tu ujian sebab tak baik. Untuk kita sakit tu tak baik. Kalau yang sihat, yang kaya, yang cantik, yang pangkat tinggi, okey, itu baik. Sebab itu kita suka. Kita anggap baik. Jadi kata guru kita bukan macam tu. Yang kita patut lihat adalah sakit, pandai, anak sihat, anak cantik, anak pangkat besar, anak kaya raya, kan? Kalau dia tu anak yang mendekatkan kita kepada Allah, dekatkan dia adalah anak yang dekat kepada Allah SWT, tu baik. Tapi kalau anak kita tu dia kaya, dia sihat, dia cantik, tapi itu yang menyebabkan dia jauh daripada taat ibu ayah, itu yang jadikan dia sombong, jauh daripada Allah, maka itu tak baik. Maka itu perkara yang tak baik. Satu kaedah yang kita perlu faham dahulu. Okey, balik kepada cerita tadi supaya bila kita faham yang ini salah satu ujian, kita anggap yang tak apa, ni ujian. Kalau ini yang Allah kasih aku, maknanya inilah yang akan bawa aku dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini yang Allah kasih anak aku, maknanya inilah yang akan bawa aku dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita jangan tetapkan sekarang ni yang hanya orang yang tunaikan solat sepanjang malam, yang dia puasa kebanyakan hari,
baik, yang dia menghafal Al-Quran, kan, yang dia selalu membaca Al-Quran, selalu bersedekah, selalu masuk majlis, dia itu yang baik, itu yang dekat kepada Allah SWT. So kita kena tahu yang adanya jalan-jalan, ada semua itu urusan Allah SWT, sama ada ibadah, kan, sama ada itu ibadah yang khusus kita nampak secara zahir dia adalah perbuatan-perbuatan yang baik, ataupun sama ada itu dosa-dosa sekalipun, semuanya kalau dia membawa kepada Allah maka itu baik, maka itu baik. Okey, yang kedua, sekarang ni kita sebut pula tentang perbuatan-perbuatan yang haram. Okey, bila kita cakap perbuatan yang haram, dia akan bawa masuk kepada sampai kepada tahap dia boleh mula dengan tengok. Okey, mula dengan tengok perkara-perkara yang tak baik. Kemudian dia juga termasuk dengan, bila kita cakap tengok, rasanya macam Umi kena cakap direct kan ni. Kita pun rasa malu pula nak cakap direct kan. Okay, tapi kalau kita cakap pasal tengok-tengok ni maknanya pornografi lah. So jadi ibu-ibu kena tahu pornografi ni bukan sesuatu yang terselindung. Dia ada dekat seluruh pelosok dunia sekarang ni. Dan dia banyak sangat ada dekat antara orang Islam. Okay, jadi benda ni dah berlalu selama 10 berapa belas tahun sebenarnya. Cuma masyarakat Islam tak nak cakap. Okey, kalau kita cakap pasal Singapura sendiri, adakah antara budak-budak madrasah kan kita anggap budak-budak madrasah Ustazah takkanlah buat benda tu, tak. Budak-budak madrasah lakukan perkara tersebut. Adakah kita anggap sekarang ni para asatizah kan mereka tidak melakukan perkara tersebut? Tidak. Maknanya ada je golongan asatizah yang diuji dengan perkara tersebut. Lihat perkara tengoklah cerita-cerita pornografi ke, video-video ke, gambar-gambar ke, ada sahaja. Okey. Again, itu sebabnya kita mulakan majlis ini dengan selawat. Kita orang macam mana guru kita selalu sebutkan dalam bincang apa-apa pun perkara, selalunya kita orang ni tak pandai fokus. Tak pandai fokus. Kita masukkan semua, kita campur, jadi benda tu jadi rumit. Benda jadi rumit. Okey, jadi harapnya kita tengok dekat sini ya. Majlis kita ni adalah sebab apa? Sebab kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bantu anak-anak kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan yang ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tak masuk sekarang ni kepada daerah bulatan Allah. Jadi bila kita mula masuk kepada perbuatan yang haram, harap-harap kita tak masuk kepada sekarang ni daerah bulatan Allah. Apa maksud daerah bulatan Allah? Bila kita tengok perbuatan haram itu dan kita menghukum perkara tersebut dan kita menganggap sekarang ini orang yang melakukan perkara tersebut adalah orang yang jahat, orang yang keji, orang yang hina, orang yang tak bagus, adalah orang yang sangat-sangat hina daripada kita. Kan? Dan lebih teruk lagi apabila kita menganggap sekarang ni kita lebih baik daripada mereka sebab kita tidak melakukan perkara tersebut. So itu adalah apabila kita masuk bulatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran kan disebutkan secara khusus maknanya apa perkara yang halal, apa perkara yang haram, betul tak? Kenapa? Sebab untuk beritahu kepada kita itu bulatan Allah, bukan manusia yang nak tentukan mana haram, mana halal. Kenapa kita kena tahu halal dan haram? Supaya kita tahu apa yang boleh mendekatkan, apa yang boleh menjadikan kita sekarang ini mendapat keridhaan Allah. Kalau guru kita cakap macam ni tau, perbuatan-perbuatan yang baik kan, yang perbuatan yang baik, yang maknanya yang wajib, yang sunnah, itu semua itu adalah yang kita sebutkan sebagai percentage untuk dapat, kalau kita cakap maths ibu-ibu kan, maknanya percentage untuk dapat keridhaan Allah tu lebih banyak dekat situ. Itu sebabnya kita semua suruh buat perbuatan yang baik. Tapi ada kalanya sebagai manusia kan, semua Bani Adam, kenapa Allah ciptakan Nabi Adam sejurus selepas diciptakan Nabi Adam, sebelum memang akan terjadi pun, memang akan terjadi, maknanya Allah SWT dengan ilmunya, memang Allah SWT akan sekarang ni adanya anak-anak cucu Adam di dunia pun. Okey. Tetapi kenapa Allah jadikan? Sebab Nabi Adam alaihissalam, adanya keturunan kita semua ni, ada anak-anak daripada keturunan Bani Adam, dimulakan dengan satu dosa, iaitu mereka memakan buah yang haram. Kenapa? Supaya memberitahu kepada kita dia adalah salah satu daripada fitrah kita. Kita pasti akan melakukan kesilapan. Dan yang kedua, untuk beritahu kepada kita yang hatta kesilapan pun boleh menjadi salah satu daripada pintu kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu penting untuk kita faham. Cuma kita tak disuruh untuk pergi kepada pintu tersebut kerana untuk sekarang ni kita sengaja masuk kepada pintu tersebut, dia seakan-akan kita pilih pintu yang paling kecil untuk sampai pada Allah. Tapi kalau kita diuji, untuk sekarang ni diuji sampai kepada tahap yang kita melakukan dosa, maka itu sebabnya Allah SWT disebutkan ya ibadi, kan Allah SWT sebutkan wahai hamba-hambaku, kan yang sekarang ni telah telah menzalimi diri mereka sendiri. Janganlah engkau berputus asa daripada rahmatku. Kenapa Allah terus mulakan dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku? Sebab Allah nak cakap dengan kita, yes, engkau dah jatuh ni kepada maksiat. Betul tak? Tapi kau jangan pernah putus asa. Itu tetap pintu kepada rahmat aku. Itu tetap pintu untuk dekat kepada aku. Okay. So kita clearkan tentang perkara tersebut. Jadi kita masuk balik kepada perkara yang haram. Perkara haram yang ada dalam, bila kita sebut tadi tu asatizah pun ada melakukan perkara tersebut, memang benar. Malah kalau tanya kepada asatizah yang ada di mahkamah syariah kan ibu-ibu, sebenarnya kebanyakan daripada kes-kes perceraian sama ada itu antara asatizah ataupun antara masyarakat Islam di Singapura, kes perceraian yang berlaku zaman sekarang ini adalah kerana perbuatan-perbuatan pornografi yang berleluasa di antara para muslimin dan ataupun yang berleluasa di antara para muslimat. Sama ada itu daripada golongan budak madrasah ke, maknanya ada background agama ke, tak ada background agama ke, basically a very high percentage yang menyebabkan perceraian itu adalah kerana involved in pornografi, tengok benda-benda yang haram. Kemudian daripada tengok tu nanti akan mulalah kepada perbuatan mereka melakukan perbuatan yang haram pada diri mereka. So ini pun adalah perbuatan yang sangat normal, atau kalau kita boleh sebut dalam bahasa Inggeris dia, mereka sebut sebagai masturbation. Kan mereka masturbate dalam bahasa Melayu dah apa dah kita dah lupa dah apa Umi bahasa Melayu dia. Onani. Onani, betul-betul. Kan perbuatan onani. Kerana apa? Sebab bila tengok kan, itu akan menyebabkan kita tu akan rasa nak try. Sebab dalam apa yang kita tengok, apa yang kita baca kan, dia adalah pintu kepada hati kita. Jadi kalau ikut research kan ibu-ibu, sebenarnya apa yang kita tengok tu kan, dia akan stay lama dalam otak kita. Jadi bila benda tu stay lama, benda tu akan sampai ada orang yang bila tengah solat pun akan boleh terfikir-fikir perbuatan tersebut. Ataupun kalau mereka tak tengok, mereka baca tentang perkara tersebut pun boleh membuatkan imajinasi. So kalau cakap pasal hormon pula, sama juga ibu, maknanya bila kita baca benda-benda seni, tengok kan, ada hormon-hormon yang naik, dan itu yang menyebabkan mereka akan sekarang ini mula untuk cuba dengan diri mereka. Tak cukup daripada tu, kita ni ada pada zaman internet. Bila ada pada zaman internet, kalau zaman dahulu mungkin benda ni tertutup, sangat tertutup, jadi informasi tu pun tak banyak. Tapi zaman sekarang, kalau kita pernah ternampak benda-benda macam ni kan, contoh saya ada anak murid di mana mereka ternampak je sebenarnya advertisement begitu banyak. Betul tak? Kadang-kadang just terkeluar tengah tengok Facebook, kadang-kadang ibu-ibu mereka tengah tengok benda baik, tengah dengar kelas dekat YouTube, tapi tiba keluar benda yang tak baik kan, advertisement macam tu. Jadi biasalah anak-anak kan, ataupun biasa fitrah manusia, kita pun sebab internet, jadi kita dah boleh cari. Kita rasa macam curious gitu kan, kita cari. Jadi satu search aja boleh menyebabkan kepada banyaklah lain perkara-perkara yang lain. Jadi macam itulah. Jadi mereka mula untuk pegang kan diri sendiri, dan sekarang ni ada community begitu. Maknanya mereka boleh masuk macam-macam grup yang di mana mereka akan belajar untuk buat benda tu semua. Kemudian tak cukup dengan perkara tersebut, sekarang ni hatta macam tengok cerita Korea kan, memanglah cerita Korea ni kalau tengok ibu-ibu tengok kan, lebih bagus pun. Kita tahu banyak makcik-makcik lagi suka tengok cerita Korea daripada cerita Melayu sekarang ni. Kenapa? Sebab cerita Melayu sekarang tak habis-habis lagi dengan cerita cinta diorang kan, asyik-asyik benda sama tak habis-habis kan. Orang Melayu punya cerita sama, sedangkan orang cerita-cerita Korea dah bawa kepada kehidupan zaman sekarang yang dia lebih logik untuk kita tengok. Jadi kita kenal banyak makcik-makcik yang
rekod lagi cerita-cerita Korea. Macam itulah kan. Kalau kita sendiri personally pun ibu, kita lebih prefer tengok cerita-cerita macam tu. Sebab apa? Tengok cerita-cerita Melayu lagi sakit kepala. Sakit kepala sebab dah orang Melayu, dah lah orang Islam. Tapi buat benda yang sama je macam orang Korea tu buat. Lebih apa, tengok cerita Korea lagi tak sakit hati sebab tahu orang kafir agaknya. Macam tu kan. Okay, tapi maksud kita adalah anak-anak yang kalau kita anak murid kita ni, mereka mula untuk suka orang-orang tersebut. Dan apa yang terjadi sebenarnya di sebalik skrin tu ibu-ibu mungkin tengok ibu tutup. Dah habis dah pergi masak. Kan pergi jemur baju, dah tak buat apa-apa lain, pergi ke kelas, dah tak ada dah. Kan, tapi anak-anak ni apa yang terjadi di belakang skrin tu sebenarnya ada kumpulan-kumpulan di mana mereka jadikan karakter tu sebagai karakter seksual. Jadi contoh mereka suka sekarang ni, mereka suka BTS. Ibu-ibu tahu tak ni BTS ni apa? Ni kumpulan kumpulan apa boy band Korea. Dia terkenal sangat seluruh pelosok dunia tahu. Sebab dia bukan anak-anak je suka. Bapak-bapak, mak-mak, cucu-cucu. Kan sampai nenek-nenek, datuk-datuk pun suka. Nanti kadang-kadang ibu kalau tengok kan diorang beli beg sekolah, mak bapak dia yang belikan BTS punya barang sebab benda ni berleluasa kan, mereka ada kumpulan yang sangat besar. So, apa yang terjadi ibu-ibu, mereka ada kumpulan-kumpulan di mana mereka jadikan karakter-karakter ni, artis-artis ni sebagai sekarang ni diorang punya karakter seksual. Karakter seksual. Jadi nanti ada YouTube kan, mereka ada sekarang ni buku-buku online, mereka ada sekarang ni kumpulan-kumpulan atau audio tahu, cerita-cerita audio di mana mereka berlakon lah. Maknanya ada orang yang tulis cerita bagaimana artis ni dengan artis ni. So selalunya sebab boy band semua lelaki kan, selalunya cerita dia bukan hanya involve maknanya zina antara lelaki dan perempuan, tapi selalunya zina antara lelaki dan lelaki. Benda tu biasa. So kalau yang mereka yang suka kumpulan-kumpulan perempuan pun sama juga. Nanti zina antara perempuan dengan perempuan. Benda tu biasa ada. Okay. Jadi dia akan mula untuk pegang diri sendiri. Lepas tu mereka akan masuk kepada sekarang ini nak explore benda lain sebab dah jumpa dengan kumpulan-kumpulan lain, dan itu yang menyebabkan sekarang ni adanya perbuatan antara mereka sendiri. Maknanya mula sampai zina antara satu sama lain. Okay? Dan perbuatan zina antara satu sama lain ni kebanyakannya juga, selain daripada apa yang kita sebutkan tadi, persentage yang tinggi adalah kerana mereka sendiri pernah dirogol pada waktu kecil. So selalunya dia case abuse. Maknanya memang sekarang ni anak tu waktu kecil dia pernah dipegang ke, pernah dirogol ke, tak kisahlah apa, tapi basically budak tu pada waktu kecil ada berlakunya trauma dalam hidup dia. Nanti mereka membesar, itu sebabnya kenapa mereka langsung tak akan mereka akan merosakkan diri mereka lebih. Jadi kalau mereka pernah dirogol oleh lelaki, contoh anak lelaki yang pernah dirogol oleh lelaki kan, ataupun dicabul kan oleh lelaki, mereka nanti membesar nak buat perkara tu dengan lelaki sebab mereka pernah dipegang. Jadi walaupun pernah dipegang, so kalau kita tengok cerita budak-budak yang kita pernah dengar, kes budak-budak yang dirogol, remaja-remaja dirogol, mereka bila dirogol kan, memang selepas tu mereka menangis, ada trauma. Tapi sewaktu perbuatan tersebut, adakah mereka sekarang ni tidak merasakan kelazatan? Mustahil ada rasa kelazatan dekat situ. Kan? Jadi itu adalah perkara biasa, adanya rasa kelazatan sebab memang adanya nafsu. Dan mereka terpaksa, maknanya mereka tu merasakan kelazatan, mereka panggil macam tu kelazatan yang dipaksa keluarkan daripada mereka. Jadi selalunya sewaktu dirogol, kita jangan hanya anggap waktu dirogol tu dia perbuat perkara yang dia menyeksakan kan, tetapi sebenarnya perbuatan tersebut ada lahirkan kelazatan yang itu setelah sewaktu mereka dalam trauma, walaupun mereka benci perbuatan tersebut, mereka masih teringat-ingat. Dan itu yang menyebabkan kalau mereka pernah dicabul, mereka akan nanti dicabul ataupun dirogol oleh perempuan contohnya, mereka akan buat pun nanti dengan perempuan perkara tersebut. So maksud kita kat sini adalah dunia zaman sekarang terlampau banyak sangat anasir-anasir dan sebab-sebab yang menyebabkan seseorang boleh melakukan perkara tersebut.
Okey. Kenapa kita cerita tentang perkara ini? Supaya kita lebih toleransi, bukan dengan perbuatan tersebut. Seperti mana yang tadi Ukhti Fadilah dah bacakan daripada awal sekali, betul tak? Ayat tersebut. Perbuatan-perbuatan zina, sama ada itu antara kaum sejenis ataupun yang tidak, maka itu adalah perbuatan ataupun perbuatan onani. Itu semua memang secara zatnya dia haram dalam Islam. Tak ada compromise untuk perkara tersebut. Tapi kita sekarang ni sedang dalam kita nak cakap tentang peranan ibu dan ayah. Macam mana kita sekarang ni nak dapat membantu orang-orang yang diuji dengan perkara tersebut, anak-anak kita yang diuji dengan perkara tersebut, kalau kita tidak dapat memahami apa yang sedang berlaku dalam diri mereka sewaktu mereka sekarang ini cenderung kepada perbuatan tersebut. Sebab tak ada ibu orang-orang yang secara fitrahnya suka kepada keburukan. Tak ada. Tapi kita kena faham kelazatan yang mereka rasa sewaktu mereka melakukan perbuatan tersebut. Kan? Jadi itu yang terjadi kan. Basically ada banyak sangat anasir yang ada yang kala-kalanya sebab terbiasa sangat sekarang ni orang Melayu pun macam tu juga, tak jaga. Kalau in the West lagi teruk, tapi orang Melayu pun macam tu juga. Maknanya kita orang ni biasakan anak lelaki kita tidur rumah kawan dia, tidur rumah jiran sebelah kan. Anak perempuan pun boleh tidur sembarang macam tu. Lepas tu nanti sebab bila mereka, kita cakap pasal perbuatan tidur, Rasulullah SAW sebutkan secara khusus anak lelaki bila reach a certain age kita kena pisahkan mereka dan pisahkan tempat tidur. Kemudian lelaki dengan lelaki tak boleh tidur satu selimut. Lelaki dan lelaki tak boleh tidur satu selimut. Perempuan dan perempuan tak boleh tidur satu selimut. Perempuan dan perempuan boleh tak tukar baju antara satu sama lain? Tak boleh kan? Hatta ibu dengan anak sekalipun tak boleh. Tapi kita tengok biasa je sekarang ni kan, daripada kecil. Orang-orang Melayu pun kan mandikan anak dia bogil, anak dia bogil. Sebab dia kata budak tu kecil. Benda tu kita anggap semua tu benda tu biasa. Tapi itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW yang kita tak tahu sebenarnya bila kan benda tu spark dalam diri anak kita, dia mula untuk nak suka tengok benda-benda macam ni. Kalau kita tengok pelajar-pelajar kita sendiri, kita tengah cakap pasal pelajar-pelajar madrasah sendiri kan, biasa je tau ibu benda ni. Tengok dekat dalam bilik air bila mereka tengah angkat wuduk, sangat biasa nanti mereka suka tengok buah dada satu sama lain. Nanti tengok awak punya lagi besar ke benda macam tu dan mereka akan pegang. Benda tu biasa. Kadang-kadang mereka akan cerita antara mereka kan, kakak tu punya buah dada cantik. Nanti dia akan cerita. Maknanya tak ada, mereka tak yang takut-takut kan, yang baru-baru ni takut. Jadi tak adalah sampai cakap dengan kakak macam tu, tapi akan cakap di antara kawan-kawan, kakaknya tu cantik. Nanti kadang-kadang mereka suka tengok belakang, kan suka tengok bahagian belakang. Kemudian nanti mereka akan tengok juga badan asatiza. Dan ni benar berlaku di mana lelaki, maknanya budak-budak lelaki kadang-kadang belum balik pun nanti cerita tau, dengar mereka cerita kan, ustazah tu punya badan cantik. So dia bukan cakap pasal ustazah muka cantik, badan ustazah cantik. Kalau tengok, ya Allah kesian ustazah tu pakai jubah padahal kan, pakai jubah kan. Tapi nanti mereka akan boleh, sebab apa? Sebab kita tak tahu apa yang mereka dah nampak dekat internet, dah terbayang-bayang, benda macam itulah. Sebab banyak sangat anasir yang kita tak tahu apa yang boleh spark. Jadi sebab ada banyak sangat anasir ni, kadang-kadang hanya dengan perbuatan, kan, mungkin anak kita dah balik lepas tu kita mungkin dia ada adik lah kan, kita mandikan adik dia ke apa kan, dia nampak adik dia bogil kan, tak pakai baju, dia nampak mak dia pun sembarang aja kan, berkemban, keluar masuk keluar masuk. Benda tu biasa je dengan antara orang Melayu. Malah kita tahu ada keluarga yang di mana dalam rumah tu ada pakcik, maknanya mereka tinggal anak beranak kan, lepas tu ada maknanya adik-beradik mak dia tinggal kat situ, dan biasa sangat keluar bilik air tu berkemban. Padahal semua ni dah tua-tua, dah besar-besar tau. Keluar bila air berkemban, yang pakciknya keluar cuma pakai tuala kan, tuala dekat bawah, yang perempuannya keluar berkemban je macam tu biasa. Kan ada yang menjadikan kebiasaan tukar baju antara, maknanya adik-beradik tukar baju sama-sama. Benda tu sangat biasa. Jadi perkara-perkara ni semua adalah the spark. What I'm saying is
perbuatan LGBT ni dia lebih daripada kita hanya tengok mereka engage in sexual act kan. Anak kita agaknya banyak saat tengok cerita Korea lah ni dia jadi macam tu, tapi tak, sebenarnya dia lebih kan. Kita tak tahu mana anasir dah masuk, tapi paling utama adalah kerana kehidupan kita seharian pun dah jauh daripada Rasulullah SAW. Okay. Jadi kita tengok sebagai kita tengok kepada perbuatan haram tersebut, balik kepada perbuatan haram tersebut, ada 4 kategori kepada perbuatan haram tersebut. Guru-guru kita sebutkan dia ada orang yang di mana mereka mula untuk ada perasaan, kan, mula untuk ada perasaan, mula untuk ada rasa keinginan, okey. Dan itu macam tadi kita cakap lah, dia adalah kerana apa yang dia nampak ke, tak kisah sebab dia pernah dicabul ke, tapi dia mula untuk ada perasaan tersebut. Dan perasaan tersebut apa yang dia lakukan adalah dia paksa diri dia untuk sekarang ini kontrol. So maknanya perasaan tu ada, tapi dia tidak sampai melampaui batas dengan perbuatan. Tak sampai sekarang ni dia nak tengok, dia nak continue untuk tengok, tak sampai dia nak pegang, kan, tak sampai dia nak ni, tak sampai nak ni. Jadi dia constant mujahadah dengan diri sendiri. Constant mujahadah dengan diri sendiri. Kalau anak-anak ibu-ibu tergolong dalam golongan yang macam ini, maka kita kena tahu yang kita kena kasih support yang sangat kuat. Sebab macam ni letaklah diri kita, tak tahu. Kita selalu letak macam ni. Kita orang ni bila bincang tentang perbuatan zina ni kan, atau tentang perbuatan gay, lesbian, kita anggap perbuatan tu jauh sangat daripada kita. Sedangkan kan, cuba lihat diri kita sendiri. Kita suka tengok apa ibu? Kalau sekarang ni tengah hot apa Gegar Berganza. Tengah hot Gegar Berganza kan ibu. Pada asalnya pun hukum meletakkan yang kita tidak boleh pun memandang, hukum untuk kita ghadul basar, tundukkan pandangan, untuk lelaki dan perempuan sama wajib dia. Dalam Al-Quran, ayat tu panjang ceritakan sekarang ini wajib ke atas lelaki tundukkan pandangan, wajib ke atas perempuan tundukkan pandangan. Kita bukan hanya tak tunduk pandangan ibu, kita tengok Gegar Berganza 3 jam. Kita tengok Gegar Berganza 3 jam kita pandang. Itu belum lagi cakap sekarang ni tengah cakap pasal tunduk pandangan ni, tak semestinya orang buka aurat tau. Kita tengah cakap sekarang ni orang tutup aurat. Boleh tak kita nak tengok lama-lama muka ustaz kat depan tu ibu? Kan? Handsomenya ustaz ni kan, ibu pun suka datang kelas dia. Tengok lama-lama, boleh tak? Sebab dia ustaz. Kenapa pula tak boleh? Tak boleh. Tak boleh lah. Kan, memang perbuatan tu disuruh untuk kita ghadul basar. Kita cuma hanya tengok bila perlu. Tengok tu untuk keperluan, bukan kita pandang lama-lama macam tu kan. Jadi, tapi sekarang ni kita bila tengok drama, kita bila tengok sekarang ni tengok lagu-lagu, nyanyi-nyanyi, show-show macam tu, lamalah kita pandang orang tu. Dan tak membantu sebab sekarang ni orang-orang tu mereka tak tutup aurat. Mereka tak tutup aurat, mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tak baik pun kat depan tu kan, cakap benda-benda yang tak baik. Sekarang semua kalau kita tengok semua show-show Melayu ke kan, mesti ada, especially kalau tengok Maharaja Lawak kan, cerita-cerita lawak, mesti ada benda lucah. Mesti. Ibu nanti tengok suami ketawa-ketawa ke, ibu pun join sekali suami ketawa-ketawa, anak ketawa-ketawa tengok Maharaja Lawak kan. Cuba dengar sikit nanti diorang tengah ketawa pasal apa. Semua, ibu kalau tengok kan, semua episod mesti ada bahan lucah. Mesti ada bahan lucah yang mereka nak jadikan bahan ketawa. Sebab kalau nak kasih orang ketawa, selalunya bahan lucah tu lebih senang. Lebih senang sebab dia adalah perbuatan yang orang sebenarnya ramai-ramai sama-sama buat secara tertutup. Jadi bila sekarang ni dikeluarkan dekat depan kan, berlakon macam kita depan-depan, orang anggap benda tu macam macam a hidden secret tau ibu. Saya pun buat, dia pun buat, tiba-tiba ada orang buat kelakar kat depan. Macam tu lah. Jadi orang makin suka. Jadi semua nanti ada perbuatan lucah. Jadi kita tengok kita tengok Gegar Berganza, kita cakap tak apalah, kesian tau dia dah bertaubat, kesian artis ni, ya Allah, dia miskin, jatuh miskin sebab COVID. Jadi mulalah ada cerita-cerita peribadi yang kita rasa macam tak adalah, ibu tengok sebab ibu kesian lah tengok dia kan, kesian tengok artis ni, nak support dia, contohlah ibu cakap macam tu, betul tak? Ataupun ibu-ibu lah sekarang ni, bila orang cakap dengan ibu kan, ibu ada diabetes tau, tak boleh tau makan banyak-banyak kuih manis-manis, ya Allah. Tapi setiap kali ibu balik kelas dekat Pergas, ibu pergi singgah Geylang, ya Allah, air dia lain kan, dia punya
kuih dia lain, prata dia lain, cendol dia lain. Ibu lantak setiap minggu buat benda yang sama. Betul tak? Ada tak kita pernah terasa sekarang ni yang kita mengikut hawa nafsu kita, kan, kita merosakkan badan kita pernah terasa tak itu dosa? Ataupun sekarang ni kawan ibu pun mulalah kan cakap, buka cerita, kau tahu tak kan ustaz tu dia gini gini gini, mulalah mengumpat dekat belakang kan. Ataupun kau tahu si Mastura tu dia dengan suami dia, cerita dia panjang. Alamak, maaf cik, suka-suka je pakai nama cik. Macam tu kan. Jadi kita kalau kita dengar orang mengumpat memang rasa macam gatal lah gitu kan, kita pun nak join sama-sama. So bila kita buat benda-benda tu semua kan, yang sebenarnya haram je, benda tu semua tak boleh je, tapi at that moment kita punya rasa macam wah bestnya kita tengah tengok cerita tu ke, kan bestnya tengah mengumpat pasal orang kan, membuat-buat kita punya perasaan, kita tak terfikir pun yang perbuatan tu adalah perkara yang haram kan, perkara yang haram. Jadi kita tengok sekarang ni anak tersebut ibu, kalau ketika sekarang ni dia ada keinginan tersebut, jadi ibu bayangkanlah diri ibu yang sekarang ni, ya Allah nak sangat tu makan bubur durian tu, ya Allah sekarang tengah musim ni kan durian, nak sangat makan, nak sangat cendol tu, satu sikit-sikit kan, tapi sikit tu akan bawa kepada satu mangkuk tu kepada 2, 3, 4 mangkuk, betul tak? Ibu bayangkan itulah yang terjadi kepada anak tu apabila dia sekarang ni seusaha dia, semampu dia sekarang ni nak kekang untuk tidak membawa perasaan itu kepada perbuatan. Dan dia adalah perkara yang ibu azab. Dia adalah azab. Okey, sama macam mana ibu rasa sekarang ni tertekan sangat. Kita tak tahu apa exactly, setiap orang lain-lain tahu perkara yang dia nak lawan hawa nafsu dia, semua orang lain-lain. Tu sebabnya kita kasih 1-2 contoh, tapi kita cuba bayangkan apa perkara yang satu benda tu kita tahu benda tu haram, kita masih buat, dan benda tu bila kita nak tahan dia susah sangat. Dia susah sangat. Jadi bayangkan itu yang terjadi pada anak tu bila dia sekarang tengah kekang perasaan dia. Jadi dia perlukan apa? Sokongan sebenarnya. Bila perlukan sokongan, dia tak boleh dengan ibu sekarang ni cakap dengan kita haram benda tu. Dia memang tahu benda tu haram, that's why dia tahan. Dan dia tak membantu sekarang ni kan, kalau orang cakap kita, kau ni diabetes, rasa macam nak tampar je orang tu kan ibu kan. Aku tahulah aku diabetes. Macam kan kita tahulah kita diabetes, tapi kita kan tengah cuba. Kita perlukan orang punya sokongan. Dan tak membantu kan ibu kalau sekarang ni ibu orang tengah diabetes tapi orang lain tak kasih ibu makan tau, tapi dia makan depan ibu. Dia makan kan, dia ajak kita makan kan, anak-anak kita kadang-kadang dia marah tau tak kasih kita makan benda-benda manis, tapi dia makan benda-benda manis, dia ajak kita makan dekat luar, lepas tu dia suruh kita tengok je ke minum air putih. Kita mesti sakit hati kan. Jadi sama juga ibu, dia tak membantu kalau sekarang ini kita tak kasih, anak kita sedang melalui perkara tersebut, tapi di dalam rumah kan, kita tak membantu dia untuk mengekang perkara tersebut. Maknanya masih lagi di rumah nampak perkara-perkara yang haram lah. Contohnya TV tengok cerita-cerita yang haram. Dia nampak mak dia masih tengok cerita-cerita yang haram kan. Sekarang ni tak membantu kalau ibu dia masih berkemban, adik-beradik dia berkemban dekat dalam rumah kan. So apa sahaja dari segi kehidupan seharian yang kita boleh bantu, kita sepatutnya bantu kan, kita sepatutnya bantu kerana anak tu perlukan sokongan. Yang kedua adalah bila kita cakap pasal sokongan, yang ketiga kalau kita cakap pasal sokongan, dia termasuk juga membawa orang itu kepada ambil perubatan lah. Sebab setiap penyakit, kalau kita anggap ni penyakit kan, setiap penyakit tu Allah SWT turunkan bersama dengan dia syifa, iaitu kesembuhan. Pasti ada kesembuhan, dan setiap musibah Allah turunkan baginya jalan keluar kalau kita anggap tu musibah. Jadi kita perlu dengan anak kita kan sama-sama untuk pergi untuk cari dia punya ubat. Pergi cari ubat. Dan dalam kita mencari ubat ibu, satu yang paling utama kita perlu ingat, itu merupakan ibadah. Itu merupakan ibadah. Kenapa? Sebab satu hari kita ajak anak kita pergi kaunselor. Contoh kan, hari ni kita ajak anak kita pergi kaunselor, mungkin selepas beberapa sesi habis dengan kaunselor, kita nampak anak kita buat lagi benda yang sama. Atau kita nampak mungkin suami kita buat lagi benda yang sama. Tak boleh sekarang ni kita cakap yang
memanglah ini memang dah degil, susah kan, kepala batu ke, hati dah keras ke kan, dah ikut sangat dengan perangai iblis ke, kita nak cakap macam-macam. The point is ibu, dalam kita mencari obat, kita jangan masuk sama, jangan masuk bulatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kasih sembuh tu Allah, bukan obat mana-mana. Yang kasih sembuh tu Allah, bukan air mana-mana dari ustaz-ustaz. Yang kasih sembuh tu Allah, bukan sekarang ini apa-apa perkara pun. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita cari obat sebagai ibadah. Jadi kalau kita sekarang ni pergi dekat kaunselor belum lagi baik lagi, tak semestinya sekarang ini kita perlu berputus asa. Tak semestinya anak kita tu jahat, tapi itu hanyalah kerana belum masanya anak kita baik. Itu adalah hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih nak panjangkan ibadah kita tu. Ibadah mencari obat dengan anak kita. Itu je. Kadang kita tengok anak orang macam, kenapalah anak aku tu tak boleh jadi baik macam anak-anak orang lain kan, dia tak ada buat benda-benda merepek macam ni. Kenapa aku kena diuji dengan perkara tersebut? Sebab Allah lebih cintai daripada ibu-ibu ibadah begini dengan anak ibu berbanding dengan ibadah orang tu kan, ibu lain yang mungkin dengan anak dia tak perlu buat benda lain, dia cuma doa je yang baik-baik untuk anak dia kan, anak dia masak untuk anak dia. So itu ibadah dia dengan anak dia, dan itu yang Allah cinta daripada dia. Tapi yang Allah nak cinta daripada ibu-ibu adalah sekarang ni apabila anak kita bantu anak kita keluar daripada masalah ni. Macam tu. Okay. Jadi kadang bila kita tengok pergi kaunselor tak boleh, kita pergi, kita minta air daripada ustaz, kita solat jemaah sama-sama kan, kita selalu spend time dengan dia. Lepas tu kita buat apa? Kita baca selawat sama-sama dengan dia, kita hidupkan majlis-majlis ilmu dalam rumah dengan harapan sekarang ni rumah kita turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kan, solat jemaah, zikir sama-sama, makan sama-sama. Kita lakukan semua apa yang mungkin kalau nanti ibu-ibu pergi kat ustaz-ustaz kan, atau pergi kat mana-mana kaunselor, mereka kasih nasihat, kita buat dan anggap tu ibadah ibu. Tapi jangan tentukan bila anak kita baik, jangan tentukan dengan cara apa anak kita baik. Redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita, sebab itu adalah jalan ibadah kita dengan Allah SWT. Okay. Kemudian ibu, ada juga nanti yang kedua kan, tadi kita cakap pasal 4 kan. Yang pertama tadi orang budak tu dia terasa sangat nak buat kan, tapi dia tahan. Yang kedua adalah bila dia sekarang ini iman dia mula melemah kan, kerana apa pun faktor iman melemah, jadi kadang-kadang dia terbuat. Dia dah sampai terbuat perkara tersebut, kemudian dia bertaubat. Sewaktu dia buat pun dia tahu benda tu salah. Kan, kemudian dia bertaubat, kemudian dia bersungguh-sungguh lari daripada perbuatan tersebut, dia tahan, akhirnya dia buat lagi. Maknanya dia ada waktu-waktu yang nanti dia terbuat lagi perkara tersebut. Okey. Kemudian yang ketiga ibu, nanti ada anak-anak yang di mana ataupun suami kan, ataupun mungkin diri kita sendiri yang di mana yang ketiga ni adalah apabila orang tersebut dia menganggap yang perkara itu tak dosa. Kenapa? Sebab bila dia buat kan, dia sekarang ini buat, lepas tu dia rasa benda tu dosa. Kemudian dia taubat, tapi lepas tu dia terbuat lagi. Jadi dia rasa geram dengan diri dia. Kan, rasa geram dengan diri dia, semakin banyak dosa kerana tak nak pandang dosa yang begitu berat yang dia ada pada diri dia. Apa yang dia lakukan? Dia mula sekarang ini tukar cara dia berfikir, sebab dia tak nak rasa yang diri dia tu berat. Okey. Oh, okey. Boleh. Sekarang Umi. Okey. Dan kalau gitu boleh kita habiskan yang nombor 3 ni dulu nanti dia terstop pula. Nanti lepas tu kita tukar link insya-Allah Okey, jadi orang ni kan ibu, apa terjadi? Dia tukar. Nah, link on another link using your handphone. So sekarang kalau ada more than 100 participants. Jadi using my phone. Yeah, so maknanya ada 2 audio Correct. I see. Boleh. Okey. Okey, sebentar ibu.
Okey, kita dah ni kita dah join. Kita tunggulah. Okey. Jadi apa yang terjadi yang nombor 3 ni? Secara fitrahnya sama macam mana yang orang yang selama ni dah biasa sangat melakukan mengumpat. Dah biasa mengumpat, ustaz cakap benda tu haram, haram, haram. Satu saat ibu kita ni akan rasa benda tu berat sebab tak tahu macam mana nak patah balik lagi. Jadi okey sekejap. Apa yang kita lakukan ibu, kita akan sekarang ini menganggap yang dosa tu sebenarnya tak ada. Jadi itu nama dia apa? In denial. Kita menipu diri kita. Tapi sebenarnya yang tipu diri kita tu syaitan lah. Syaitan akan bisikkan kepada kita yang tu sebenarnya bukan dosa. Nafsu kita ibu sebab dah terlalu berat, dia akan cakap dengan diri dia, tak apa, ni bukan dosa. Ni bukan dosa. Jadi dia akan anggap benda tu bukan dosa. Jadi mulalah sekarang ni dia akan berbangga dengan perbuatan tersebut dan akan sekarang ni cari justification. Akan cari sekarang ni, tak, ini bukan dosa. Ini adalah satu kecenderungan yang memang aku ada. Ini adalah hak kemanusiaan. Nampak tak? Mereka akan mula untuk kasih macam-macam sebab supaya boleh membenarkan perbuatan mereka, menghalalkan perbuatan mereka, dan mereka akan gunakan apa sahaja cara supaya mereka tak perlu pandang kat cermin dan pandang diri mereka yang penuh dosa. So basically ibu, mereka hapuskan semua cermin-cermin yang cakap tu dosa. Mereka gantikan dengan suara-suara yang cakap itu tak dosa, supaya mereka dapat terus hidup. Basically mereka sebenarnya adalah orang yang sangat tertekan. Nafsu mereka tu sangat tertekan. Dan selalunya golongan ini adalah golongan yang kita cakap tadi, mereka sebenarnya pernah dirogol. Pernah dirogol, pernah dicabul, kan? Jadi kerana benda tu terlalu berat dalam diri mereka, sakit yang mereka rasa tu tak baik dan dia berterusan selama beberapa tahun lama, dan itu yang menyebabkan mereka pun ambil keputusan untuk terus rosakkan diri mereka. Jadi itu yang dibalik kepada ayat tadi kita sebutkan. Itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kasih sayangnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ya ibadi. Kenapa dalam ayat Quran tersebut Allah SWT sebutkan ya ibadi? Kan Allah SWT sebutkan wahai hamba-hambaku yang telah alladina asrafu, kan yang telah sekarang ini qul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka telah menghancurkan diri mereka, mereka telah sekarang ini mengabaikan diri mereka. Ni ibu boleh tengok tahu surah Az-Zumar, kita tunjuk ni surah Az-Zumar. Okey, yang mereka telah mengabaikan diri mereka, janganlah mereka putus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ada ayat yang sebegini ibu? Kerana supaya Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita, berat macam mana sekalipun dosa tersebut tak sepatutnya sekarang ini kita tanggung sendirian. Tapi dosa tersebut sepatutnya kita balikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita share screen. Kita share screen Okey. Surah Az-Zumar ayat 53. Kan Allah SWT berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang penuh kasih sayang ini supaya beritahu kepada kita, satu, dosa perbuatan maksiat tersebut adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita merasakan benda itu berat ibu, kan, balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan apa pun perbuatan dosa yang mungkin kita sendiri lakukan. Sebelum kita nak bantu anak kita ibu, kalau kita sendiri tak faham dengan tabiat dosa yang kita lakukan, macam mana kita dapat membantu anak kita? Kita mustahil dapat membantu anak kita ketika kita sendiri apabila melakukan dosa, kita letak ke tepi. Betul tak? Kita letak je ke tepi, kita masukkan bawah kapet lah, kan, kalau disebutkan dalam bahasa Inggeris tu, masukkan bawah kapet, letak je ke tepi, kan? Kita menganggap dosa tu tak ada, kan? Berapa banyak daripada kita bila jumpa dengan ustaz-ustazah yang ditanya apa? Ini halal tak Ni halal tak Ni halal tak? Betul tak? Kadang-kadang nanti cakap kan, ustazah, kalau minum ni halal tak Kalau minum ni halal tak Dah memang terang-terang benderang kedai itu cakap tak halal,
kedai tu tak ada logo halal. Tapi dan kalau guru kita cakap kan, Singapura ni begitu banyak sangat air-air yang halal. Kalau compare kepada yang kita tinggal negeri western kan, Singapura ni terlalu banyak makanan dan minuman yang halal. Tapi kita ni tetap teruja bila nampak kedai baru yang mungkin dia tak ada lagi logo halal. Betul tak? Kedai tu juga yang kita nak, dan tu juga nanti kita tanya, ustazah ni halal tak, ustazah ni halal tak? Kenapa kita suka tanya dengan ustaz-ustazah halal ke tak, halal ke tak? Sebab kita begitulah, kita apabila kita berdepan dengan hawa nafsu, instead of sekarang ni kita cakap tak, jangan buat, kan? Jangan buat. Kita buat apa? Kita sekarang ni anggap taklah, benda ni okey je kot. Jadi kita pun apa, letak dia, kita tukar mindset kita nak cakap benda tu halal. Supaya kita tak rasa benda tu berat. Jadi kita cakap dengan anak kita, kenapa pula aku tak boleh tengok Gegar Berganza? Kan? Kenapa pula aku tak tengok Gegar Berganza kan? Tengok orang ni pun pakai tudung orang Islam. Kau nak cakap orang ni semua masuk neraka ke? Nanti kita cakap gitu kan. Tak baik kan? Mentang-mentang kau solat kan? Kau pergi masjid, kau pergi apa? Kau nak cakap aku ni masuk neraka ke tengok benda ni? Kan? Habis kau nak cakap orang ni semua yang kat depan ni semua masuk neraka. Nanti kita akan ceritalah pasal tengok artis ni pun boleh meninggal dengan cara yang baik. Macam-macam cerita ibu kita boleh masuk. Kita campur. Sebenarnya satu je. Dalam diri kita nak tengok benda yang salah tu, kan? Tapi bila dia berkenaan dengan lesbian, dengan gay, dengan perkara-perkara perbuatan-perbuatan zina yang mungkin anak kita lakukan, atau pornografi yang anak kita tengok, atau onani yang anak kita buat, kan, kita terus sekarang ni meletakkan yang perbuatan itu salah, kan, memang salah, tapi kita menganggap sekarang kita tak masuk, tak mendalami apa yang anak kita sedang rasa at that point of time. Dari itu ibu, yang anak-anak yang sekarang ni sampai kepada tahap yang menganggap perkara tu tak haram, kan. Jadi sama ada itu kumpulan budak madrasah atau sama ada itu kumpulan orang-orang Islam dekat Singapura ni kan, remaja-remaja ke, mungkin orang dah besar, banyak je sekarang ni di mana mereka, maknanya Muslim lah, kalau orang-orang Islam yang menganggap sekarang ni perbuatan ini tidak haram, kan, bukan kerana mereka sekarang ini tak yakin dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kan, itu hanyalah kerana mereka dah melakukan perkara tersebut terlampau banyak sehingga perkara itu membebankan diri mereka dan tak membantu masyarakat. Instead of membantu mereka keluar daripada perkara tersebut, masyarakat hanya sebutkan haram, sehingga mereka tak tahu, dah tak boleh nak, kita panggil macam ni, tak boleh nak bernafas. Aku ni sedang buat benda haram ni, benda ni susah sangat untuk aku, kan, benda ni berat sangat untuk aku, kan. So waktu aku tengah ada macam saya sebutkan tadi, aku yang sedang sekarang ni ada diabetes, nak tahan diri daripada boleh makan kuih kesukaan kita, bubur kesukaan kita, benda tu berat. Betapa berat sangat perkara tersebut. Tak membantu ketika orang cakap dengan kita, kau diabetes, kau punya salah lah tu, daripada kecil kau tak nak jaga, daripada muda aku dah cakap dengan kau, kan. Orang cakap benda itu membantu tak? Tak membantu. Itu yang menyebabkan kita jadi apa ibu? Kita jadi benci kepada perkara-perkara yang orang, keagamaan yang orang cakap. Bukan kita tak percaya kepada hukum, tapi kita tak nak dengar lagi sebab benda tu membebankan kita dengan bebanan yang memang kita dah tanggung, iaitu Allah SWT sedang menguji kita dengan penyakit ni. Jadi apa yang kita buat naturally ni namanya survival mode. Nafsu kita akan tukar menjadi kepada survival mode, di mana bila dia dalam keadaan survival mode, dia nak survive, yang penting aku hidup. Jadi dia akan cari justification supaya aku buat benda ni, aku masih terus lakukan benda ni, tetapi dalam keadaan konteks yang aku tak salah. Ini adalah hak aku. Ini adalah sekarang ni hak kemanusiaan. Ini adalah kecenderungan, kan? Ini adalah kecenderungan secara semula jadi. Akan ada macam-macam alasan yang mereka akan keluarkan. Tapi pada asalnya, adakah mereka tidak percaya dengan hukum Allah? Percaya. Dan ini akan sampai kepada tahap kalau mereka golongan asatizah, atau kalau mereka golongan para budak madrasah, atau kalau mereka golongan yang ada ilmu agama, mereka akan gunakan teks-teks dalam agama untuk sesuaikan ikut interpretation nafsu mereka. Jadi jangan kita rasa yang benda tu pelik, benda tu akan berlaku, itulah nafsu kita. Yang terakhir adalah golongan yang sangat berbahaya, kan? So golongan yang sangat berbahaya, dan di mana itu yang terjadi zaman sekarang, di mana apabila sekarang ini masuk kepada tahap kita
kan? Mereka bukan hanya kita cakap pasal kita dah, kita bukan hanya sekarang ini melakukan perkara tersebut, kita continue buat perkara tersebut tanpa kita nak bertaubat. Kita sekarang ini meletakkan yang diri kita perkara itu tidak haram, kan, sebab kita tak nak tanggung bebanan dosa, kita anggap benda itu tak haram. Malah kita memanggil, kita berdakwah lah macam tu. Kita memanggil orang lain untuk buat perkara yang sama. Kita jadikan kumpulan. Kita kuatkan kumpulan kita panggil orang lain untuk buat perkara yang sama dan kita cakap benda ni pun tak salah dan akhirnya kita bawa kepada government, institusi-institusi untuk menekan mereka semua supaya seluruh dunia boleh sekarang ini menerima yang perkara itu adalah perkara yang boleh. Sebab dia macam ni tuan ibu. Kalau dia sebenarnya dia macam ni. Kalau saya dah letak sekarang ni benda tu halal, okey. Saya letak benda tu boleh dibuat. Lepas tu saya sekarang ini buat secara sendiri dan saya tak pernah anggap benda tu salah pun, okey. Saya bangga dengan apa yang saya lakukan. Saya punya beban rasa beban saya tu ringan. Tapi di saat sekarang ni saya jumpa dengan kawan-kawan, kan, saya kena sembunyi. Itu diorang panggilkan ibu the closet. Mereka panggil the closet gay. Maknanya orang-orang yang mereka ni gay ataupun lesbian tapi closet tu kan almari. Maknanya mereka tu tapi sembunyi. Orang lain tak tahu. Kenapa orang lain tak tahu? Sebab mereka tahulah sekolah tak akan boleh terima mereka, kawan-kawan mereka tak boleh terima mereka, kan? Jadi masyarakat tak boleh terima mereka. Nanti kalau apply tempat kerja nanti tak dapat kerja, walaupun aku ada PhD, ada doktor sekalipun tak dapat kerja. Jadi mereka selalunya sembunyi. Okey. Kenapa? Sebab orang tak boleh terima, kan? Jadi apa yang mereka lakukan sekarang ni adalah dia bawa kepada macam ni. Aku sekarang ni rasa ringan tapi di saat saya keluar daripada almari macam tu, kan, saya keluar bersama dengan masyarakat, saya rasa berat balik. Jadi bebanan tu dia terus ada dan dia continue. Jadi itu yang menyebabkan sekarang ini mereka mulakan all of this movement. Sebab mereka tak nak lagi hanya memandang diri mereka dekat cermin dan mereka sendiri yang pasang-pasang suara yang boleh katakan benda ni halal. Tapi mereka nak sekarang ni mereka boleh keluar daripada bilik mereka, boleh keluar ke dunia dan seluruh dunia sekarang ni boleh katakan benda tu halal supaya perkara itu menjadikan mereka ringan, menjadikan diri mereka tu ringan. Dan ini ibu, dia bukan hanya pasal mereka mereka ni adalah orang Islam, bukan hanya sebab syariah, dia adalah fitrah manusia. Sebab perkara ini bukan hanya berkaitan dengan agama. Orang-orang yang tak ada agama sekalipun, the movement, kan, orang-orang yang tak ada agama sekalipun, mereka tetap buat this movement kerana apa? Sama juga, secara fitrah awalnya mereka tahu benda tu salah. Memang Allah ciptakan kita dalam keadaan fitrah. Yang asalnya bila kita sebut dalam Al-Quran, kan ibu, perkataan yang perbuatan yang baik nama dia ma'ruf. Apa makna ma'ruf? Ma'ruf tu literally translated as the known good. Maknanya perbuatan yang memang semua orang tahu benda tu baik. Jadi kita disuruh apa? Al-amru bil ma'ruf, kan? Disuruh mengajak orang kepada kebaikan, al-ma'ruf. Kebaikan al-ma'ruf tu maksudnya apa? Mengajak orang kepada perbuatan baik yang semua jiwa tahu benda tu baik. Semua jiwa, semua makhluk tahu perkara tersebut baik. Macam itulah. Okey. Jadi secara fitrah memang mereka tahu benda tu salah. Benda tu berlanggar dengan fitrah mereka. Tapi bila sekarang ini mereka mula untuk jatuh dalam perbuatan tersebut, akan adanya nafsu. Yang tadi kita sebutkan tadi. Nafsu tu rasa lazat ibu, sama macam mana kita rasa lazat makan, sama mana kita rasa lazat tengok benda haram, sama macam mana kita lazat kita mengumpat, sama je. Bila dah rasa lazat, itu yang sekarang ini menyebabkan kita
kita apabila pilih kelazatan daripada kita pilih keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu sekarang ini untuk hilangkan rasa bebanan yang ada dalam diri kita, yang dalam diri kita cakap benda tu salah. Jadi mereka walaupun tak ada agama, mereka tukar cara cakap mereka dengan cakap tak, ni tak salah. Kan? Kemudian mereka mula untuk keluar dan cakap sekarang ni paksa semua orang untuk cakap benda tu tak salah kerana mereka tak nak hidup lagi dalam bebanan. Tapi basically semua daripada golongan yang 4 yang kita cakapkan tadi Ibu, fitrahnya adakah mereka tak tahu benda tu salah? Mereka tahu benda tu salah. Okey. Jadi kesimpulannya daripada apa yang kita sebutkan tadi, kan? Dalam kita sekarang ni cakap nak menangani isu perkara ni, maka kita tengok kita ni golongan yang mana. Dalam topik hari ini, kenapa kita sebut kita adalah peranan ibu ayah dan masyarakat? Betul tak? Supaya ibu kita fokus. Kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala letakkan diri kita sekarang ini apa kita punya tanggungjawab. Allah letakkan sekarang ni pekerjaan kita dekat dunia ni sekarang apa? Adakah saya ibu? Adakah sekarang saya ini ketua di mana-mana tempat? Adakah sekarang saya ini seorang kakak ataupun saya seorang adik atau saya seorang isteri? Ataupun saya ini adalah ustazah ataupun saya ini adalah salah satu daripada jabatan fatwa ataupun apa? Saya ni apa? Okey. Kalau para ulama kan ibu-ibu, maknanya biarkan mereka yang bincang tentang hukum. Biarkan mereka yang bincang tentang hukum, tentang fatwa, apa yang perlu dilakukan kepada orang-orang sedemikian. Yang pasti dalam Islam, seperti mana kita tengok tadi, Rasulullah SAW ada tak melakukan sesuatu kepada orang yang melampaui batas? Ada. Malah dalam Islam walaupun ada macam-macam, maknanya mazhab ada berbeza, cuma kalau dalam mazhab Syafi'i sebutkan maknanya orang yang kalau melakukan zina kan ada had dia. Ada had kan, ada hukum hudud. Ada hukum hudud keadaan apa sama ada sebat ataupun sampai kepada hukum rejam. Maksudnya kat sini kita nak cakap adalah ada tak hukuman dalam syariah? Maknanya ada tak keputusan dalam syariah? Ada. Perkara itu ada. Ada tak yang Rasulullah SAW maknanya sebagai ketua dalam agama, dalam kita cakap pasal ketua agama, adakah Rasulullah SAW melakukan sesuatu? Ada. Kerana apa? Perbuatan-perbuatan yang kalau dia dah sampai menjejas masyarakat, dia perlu ada hukum syariat. Kalau tak ada hukum syariat, dia akan menjejas masyarakat secara umum. Kalau kita sekarang ni biarkan, kalau Rasulullah SAW biarkan lelaki-lelaki tadi untuk buat apa yang mereka buat, itu akan menjatuhkan maruah perempuan-perempuan. Kan? Yang perempuan-perempuan itu sekarang ini akan diceritakan tentang diri mereka kepada kaum lelaki. Jadi dia menjejas hak orang lain. Itu sebabnya kenapa kena ada hukum syariat, sebab ada kena mengena dengan hak orang lain. Dan itu pasti Ibu, maknanya perlu dalam setiap zaman mesti ada fatwa-fatwa yang baru. Hukum dia memang pasti, maksudnya hukum dia memang haram. Perbuatan apa yang disebutkan, apa yang mereka lakukan haram, apa benda yang adakah fitrah tu, adakah tu fitrah ataupun adakah itu salah, kecenderungan ini mana dia timbul, tu semua tadi kita dah jelas. Kan? Tapi sekarang ni kita tengok diri kita. Adakah kita sekarang ni Allah letakkan kita dalam golongan tersebut? Bukan. Allah tak letakkan kita sebagai golongan ulama. Oleh kerana itulah, adakah perlu dalam kita sekarang ini sedang bermuamalah, berinteraksi kan dengan anak yang mungkin diuji dengan perkara tersebut, dengan ahli keluarga sama ada itu suami ataupun mana-mana ahli keluarga kita, atau mungkin teman kita kan, ataupun mungkin diri kita sendiri, dalam kita ataupun kita sebagai masyarakat yang kita melihat perkara ini semakin kuat dibincangkan kan, semakin kuat sekarang ni kumpulan-kumpulan ini semakin kuat suara mereka di antara masyarakat, sehingga kita risau nanti macam mana anak-anak kita, cucu-cucu kita kan. Adakah sepatutnya kita ambil topinya ataupun kita ambil peranannya asatizah, kita pun nak bincang tentang hukum? Kan, adakah patut kita nak cakap dengan anak kita yang perkara ini haram? Kan, adakah patut kita nak cakap tentang anak kita yang benda-benda ini adalah dosa besar? Kita nak
menjauhkan anak kita daripada perkara sudut tersebut. Sebab dia tak membantu. Kalau golongan asatiza ibu, kalau dari segi golongan yang keluarkan fatwa, mereka perlu ada perbincangan, keluarkan hukum, keluarkan secara formal mereka punya pendirian supaya masyarakat jelas, kumpulan-kumpulan ini pun jelas, supaya hukum Allah tidak dipijak, tidak ada yang sekarang ini melanggar batasan Allah SWT, itu pasti. Golongan asatizah pula ibu, mereka perlu sekarang ini untuk bincang tentang perkara-perkara ini, tapi sepatutnya golongan asatizah lebih kepada ke arah memberikan ilmu pengetahuan. Kenapa? Bukan ke arah memberi hukum, tapi ke arah memberi ilmu pengetahuan. Bukan hanya tentang ilmu pengetahuan pengetahuan yang perbuatan ini haram, kan? Daripada mana boleh datang perbuatan ini, tentang hawa nafsu dan perkara tersebut. Bukan hanya tentang itu ibu, tapi juga golongan asatiza sepatutnya perlu lebih giat untuk sekarang ni mengajar, bukan mengajar aja lah, kita anggap sekarang ni mendekati masyarakat. Untuk supaya mereka lebih dapat bersedia menerima ilmu agama sehingga mereka boleh sekarang ini belajar tentang Allah, serius belajar tentang siapa Allah, siapa tu Nabi Muhammad SAW, apa tu nilai solat yang mereka lakukan, kan? Kerana ibu, anak-anak ini mereka tu budak madrasah. Ya ibu, mereka tu adalah anak-anak kita yang kita anggap mereka tu solat sama-sama dengan kita. Macam mana anak aku lakukan benda tersebut? Tapi ibu, bila kita tengok kepada ilmu agama yang ada pada anak-anak zaman sekarang, sesungguhnya ilmu agama mereka itu ibu sama je apa yang mereka tahu tentang Allah, apa yang mereka tahu tentang Nabi Muhammad SAW, apa yang mereka tahu tentang mereka punya solat, sama je macam mana orang kafir tahu bahasa Islam. Tak ada lebih. Bezanya IC mereka Islam, bezanya kalau mereka pakai tudung, bezanya mungkinlah mereka solat. Tapi apa yang mereka tahu tentang solat ibu? Apa yang mereka tahu tentang Allah? Ibu tanya diri ibu, kan. Tengok anak-anak kita, apa yang mereka tahu tentang Allah? Apa yang mereka tahu tentang Nabi Muhammad SAW? Tak ada. Kan bila tanya kenapa engkau Islam? Kenapa pakai tudung? Sebab wajib. Mereka tak tahu apa jawapan selain benda tu wajib. Mereka tak tahu apa jawapan kenapa aku solat sebab benda tu wajib. Dia cuma wajib ataupun benda ni halal, benda ni haram. Dah tu je dah. Jadi anak-anak kita ibu, kalau mereka tu baik sikit, mereka tu solat lah. Kalau baik sikit tu mereka puasa lah. Tapi kalau baik sikit tu mereka baca Quran lah. Tapi kebanyakan orang Islam zaman sekarang, mereka cuma buat apa ibu? Sama ada solat Jumaat. Ataupun mereka tu solat Jumaat aja. Ataupun mereka kadang-kadang solat. Ataupun mereka tu puasa bulan Ramadan aja, ataupun mereka tak puasa tapi sambut raya. Atau Quran tak pegang langsung. Itulah hakikat orang Islam zaman sekarang. Jadi asatizah ibu, dalam kita nak menangani, kita nampak macam tu kalau kita nak menangani isu-isu yang terjadi pada anak-anak zaman sekarang adalah kerana mereka tak ada lagi kecenderungan terhadap agama. Tak ada lagi cinta terhadap nak belajar agama, tak ada lagi cinta atau keinginan, kan, untuk sekarang ini belajar atau mengenali Allah, mengenali Nabi Muhammad SAW. Perkara itu tak ada. Ibu-ibu sekarang ni kita masuk kepada peranan ibu-ibu dan ayah-ayah. Kita tengok diri kita sekarang ni, itu peranan asatizah, kan. Jadi adakah kita sekarang nak mengajar anak kita? Bukan. Tapi kita tengok kita ni, kita sebagai ibu dan ayah. Anak-anak, kan, bila kita cakap pasal ibu dan ayah, anak-anak bukan dapat ilmu pengetahuan daripada kita sebab anak-anak tinggal dengan kita. Bila kita cakap pasal ilmu, maknanya mereka bukan dapat informasi tau ibu daripada kita. Mereka ni sebenarnya serap cara hidup kita. Mereka sebenarnya serap apa yang ada dalam hati kita. Mereka sebenarnya serap kecenderungan yang ada dalam hati kita. Itu yang mereka terjemahkan melalui perbuatan mereka zaman sekarang ni. Kalau kita cakap secara kasar atau secara jelas ibu, anak-anak yang ada zaman sekarang di depan kita, kan, dia merupakan bukan ujian yang turun tu bukan hanya pada mereka, tapi ujian yang turun itu sebenarnya adalah tamparan yang hebat, ujian yang lebih besar untuk anak, untuk ibu-ibu, untuk ibu dan ayah, ujian yang lebih besar untuk si isteri. Kenapa? Sebab itu sebenarnya adalah terjemahan kepada apa yang ada dalam hati-hati ibu-ibu.
Anak-anak kita tu sebenarnya adalah refleksi kan kepada kehidupan yang selama ini kita ajarkan kepada dia. Cuma terjemahan dia mungkin dari segi dia jadi gay, dia jadi lesbian, dia buat perkara-perkara zina, tapi apa pun yang kita sekarang ni ajarkan kepada dia daripada kecil, itulah yang menyebabkan dia buat perkara tersebut. Balik kepada apa tadi kita cakap. Ibu-ibu kalau nak cakap pasal sekarang ni anak-anak buat perkara homoseksual dan perkara tersebut. Tengok tarbiyah ibu-ibu kan daripada kecil dengan anak-anak tadi. Daripada kecil, daripada anak itu ataupun tengok daripada kita kahwin lagi Saat kita kahwin, awal sekali kita dalam nak masuk daripada alam perkahwinan, adakah kita sekarang ini masuk kepada alam perkahwinan kerana kita sekarang ni hendak mendapatkan keridhaan Allah? Ataupun sekarang ni sewaktu kita masuk kepada alam perkahwinan sebab kita cintalah pada suami kita. Sebab adanya timbul perasaan cinta, kita pun menghalalkan kan, kita cakap menghalalkan cinta tersebut. Betul tak? Dan akhirnya sebenarnya dalam rumah tangga kita tu, daripada awal cinta yang terbit kan kepada akad nikah, kepada sekarang ini majlis, kemudian mula sekarang ni hubungan ataupun kehidupan suami isteri, semuanya sebenarnya berdasarkan apa? Hawa nafsu. Bukan berdasarkan sekarang ini hendak menyatakan ataupun hendak mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun hendak menyatakan sekarang ini janji setia kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Guru kita cakap macam ni Ibu. Kita dahulu pernah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Pada alam roh ketika Allah bertanya kepada kita semua, bukankah aku Tuhan kamu? Apa yang kita jawab Ibu pada alam roh? Semua kita menyaksikan kan? Semua roh menyaksikan. Bala, kita sebutkan bala syahidna. Kami bersaksi. Kata guru kita, apabila kita sampai dekat dalam dunia ni, semua ibadah, semua perbuatan kita sebenarnya adalah untuk menterjemahkan, untuk membuktikan janji setia kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah itu Tuhan kita. Itu sebabnya kata guru kita, sewaktu engkau melakukan kan perhubungan antara suami isteri tadi, kenapa hubungan suami isteri yang dia sebenarnya adalah sebahagiannya kan dia memuaskan nafsu, betul tak Ibu? Hubungan suami isteri itu tak akan berlaku kalau Allah SWT tak kasih nafsu. Sebab tanpa nafsu kita tidak akan ada sekarang ini hubungan antara suami isteri, tak akan ada kelazatan kan yang daripada segala perbuatan antara suami isteri, daripada perbuatan apa panggil tu perbuatan intimate lah kan, perbuatan antara suami isteri kan, pegang-pegang tu semua sampai kepada tahap hubungan maknanya sampai kepada tahap hubungan hubungan jima kan, hubungan jima antara suami isteri. Benda tu tak boleh berlaku Ibu kalau Allah tak kasih nafsu. Sebab kalau tak ada nafsu, dia tidak akan mendatangkan kelazatan. Kalau tak ada kelazatan, Ibu tak akan buat. Contoh kalau Ibu sakit sekarang ni kan, kita tak ada nafsu nak makan. Bila kita tak ada nafsu nak makan, kita makan tak? Tak. Tapi kita makan tu untuk hidup. Sampai kalau orang suap kita makan pun kan, kita tak rasa apa-apa. Kalau orang yang dia sakit Ibu tak boleh makan, contohnya doktor cuma injek susu ke, injekkan dia obat ke macam tu kan, supaya dia boleh hidup kan, boleh ada kehidupan. Ibu tengok diri dia nanti. Selalunya orang itu kan, dia dalam keadaan yang tertekan tau Ibu, sebab tak ada kelazatan. Tak ada kelazatan dalam makanan sebab dia continue hidup, ada tenaga, tapi sebenarnya tak ada kelazatan dalam diri dia. So orang tu akan ada rasa kehilangan Ibu, selalu orang-orang gitu ada rasa kehilangan. Di dalam diri dia ada apa nanti boleh bawa kepada depression kalau lama sangat sakit yang macam tu kan. Memang biasanya macam tu. Jadi kita tengok diri kita Ibu, sebenarnya Allah kasihkan nafsu. Jadi kata guru kita, dia nafsu. Macam mana dalam kita memuaskan nafsu kita? Sahabat tanya dengan Rasulullah SAW. Kami memuaskan nafsu dan kami sekarang ni dapat pahala. Tak faham. Macam mana dalam puaskan nafsu boleh dapat pahala? Macam mana dalam puaskan nafsu sekarang ni boleh dapat keridhaan Allah? Macam mana puaskan nafsu boleh dapat syurga? Boleh dapat syurga. Tapi apa yang guru kita sebutkan? Sewaktu jima kan, hubungan suami isteri yang jima tu sekalipun, maknanya yang hatta kepada tahap yang memuaskan nafsu sekalipun, itu adalah sekarang ini kenyataan engkau kepada Allah, iaitu bukti engkau sekarang ini sedang menyatakan janji setia engkau atas
janji yang awal pada alam roh dahulu. Kerana engkau sekarang ini bersaksi bahawa Allah itu adalah Tuhan engkau lah, maka ketika Allah memerintahkan sesuatu, engkau melakukannya. Ketika Allah SWT menyediakan sesuatu, engkau membuatnya. Ketika Allah kasih kita makan, kita makan. Ketika Allah menjadikan hubungan tersebut sebagai sebab untuk mendapat zuriat, sebab untuk sekarang ini lahirnya banyak umat Nabi Muhammad SAW, kita lakukan. Dia adalah janji setia. Maknanya hatta dalam kita sekarang memuaskan nafsu sekalipun, itu adalah sebenarnya untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tanya pada diri kita daripada awal lagi, daripada hubungan perkahwinan daripada awal, adakah awal sekali tu niat kita tu untuk mendapatkan keredaan Allah, ataupun sebenarnya dia penuh dengan hawa nafsu. Sampai kepada tahap ibu nanti, pemilihan kita maknanya kan, dah habis majlis kahwin semua, macam-macam yang kita lakukan ikut hawa nafsu sepanjang majlis perkahwinan, dalam kehidupan kita seharian, sampai kepada tahap nanti ada anak. Bila nanti ada anak, daripada awal ibu kita pemilihan apa? Pemilihan baju, betul tak? Kita pilih nanti nak baju apa, nanti kita pilih nak kasih susu yang macam mana, nak kasih susu sendiri ke, nak kasih susu nak kasih susu botol ke kan, formula ke, kita nak kasih sekarang ni nak kasih anak kita kat childcare ke, nak kasih nenek dia jaga ke, kita nak berhenti kerja ke kan, tak boleh berhenti kerja pula, nak tengok ibu. Adakah yang sekarang ni bila kita bincang perkara tersebut, adakah kita sekarang ni nak cakap tak, yang jaga anak sendiri tu yang paling baik, yang susukan anak dia tu yang paling baik? Bukan. Tapi sebenarnya yang kita nak tengok adalah, adakah bila engkau menyusukan diri sendiri, engkau menganggap yang itu adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah, ataupun sekarang ni engkau merasa hebat ketika kau menyusukan anak tu, sebab engkau rasa sekarang ni engkau berkorban kan untuk anak tu, kau berkorban untuk keluarga kan, kau berkorban sekarang ni dah belajar sampai PhD, betul tak? Tinggi pelajaran, wanita-wanita ni pandai-pandai wanita zaman sekarang kan, tapi berkorban untuk besarkan anak. Jadi rasa itu adalah pengorbanan diri sendiri, sehingga menyusukan anak, masak untuk suami, apa yang dilakukan, dia rasakan itu adalah perbuatan dia kan, perbuatan dia rasa diri dia bangga dengan perkara tersebut kan. Ada pula yang sekarang ini sama je, ada yang hantar anak dekat nenek adalah kerana apa? Bukan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana sekarang ini keperluan kan, sebab adanya keperluan untuk pergi kerja, tapi sebenarnya hendak merasa hebat di tempat kerja, sebab rasa yang kalau aku jaga anak, dia akan jadikan aku macam maid, dia akan menjadikan aku sekarang ini adalah wanita yang ketinggalan zaman. Itu sebabnya kenapa aku tak nak jadi mak yang duduk di dalam rumah. Kenapa aku nak suruh mak aku yang jaga? Sebab mak aku tak buat apa-apa apa. Nampak tak? Dia bukan sebab sekarang ini sebab kita anggap yang mak aku yang dulu kenalkan aku kepada Allah, maka aku nak anak aku pun dikenalkan kepada Allah SWT. Bukan itu kita punya niat. Niat kita ialah aku bayar mak aku daripada aku bayar maid, lebih baik aku kasih mak aku duit. Lagipun memang kena kasih mak aku duit. Jadi lebih baiklah suruh orang tua tu kerja kan. Jadi tak banyak membebel, tak banyak merayap. Ada je anak-anak yang cakap macam tu kan. Jadi kita tengok sekarang ni niat kita apa. Bukan perbuatan yang kita lakukan secara spesifik, kerana boleh je orang tu dia mak yang duduk dekat rumah ke, boleh jadi dia mak yang susukan anak sendiri ke, tak kisah. Sama ada stay at home mother ke, working mother ke, apa pun yang kita pilih, pilihan kita itu berdasarkan niat kita apa. Adakah kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian bila kita pilih baju-baju daripada anak kita kan, that's why bila kita tengok buku-buku ulama tentang tarbiyah anak, sampaikan kepada tahap pilih baju, pilih warna baju pun mereka cakap bagaimana nak baju jenis apa yang sepatutnya kasih anak pakai pada umur sedemikian, warna jenis apa yang sepatutnya kasih anak pakai. Kenapa begitu strict kan? Bukan hendak mengungkung tau, tapi sebenarnya hendak memberikan hendak memudahkan sebenarnya. Hendak memudahkan kita ni lebih bila dalam hendak memudahkan anak kita tu nanti untuk
taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam perbuatan tersebut kan, ulama sedang mengenalkan anak mereka kepada pencipta mereka. Bila kita kasih anak kita makan, kita kasih anak kita susu, kita rasa kita yang kasih dia makan. Itu sebabnya ibu, benda ni biasa je, dah sampai masuk cerita Melayu lah, cerita si tanggang pun ada, betul tak? Atau ibu-ibu pun lah kan, benda ni biasa ada dekat mulut nenek-nenek, makcik-makcik, betul tak? Di saat anak dia diuji dengan anak yang mungkin kan kurang hajar, memang anak tu salah. Tapi apa yang keluar daripada mulut ibu-ibu kan, aku tak halalkan susu yang ada yang aku kasih kau dulu. Aku tak halalkan susu yang kau hisap dari buah dada aku. Benda tu selalu biasa keluar daripada mulut makcik-makcik, nenek-nenek, betul tak? Aku tak halalkan apa yang aku buat kat kau dulu kan. Kau tak ingat yang dulu jasa-jasa aku. Kenapa benda tu boleh keluar ibu? Ibu tanya diri ibu. Di saat tengok tanya diri ibu di saat kita disakiti oleh anak kita, kan? Di saat kita disakiti oleh anak kita, tanya diri kita. Kenapa perkara pertama yang keluar daripada mulut kita adalah anak aku tak hargai budi baik aku daripada dulu. Pengorbanan aku daripada dulu. Itu adalah kerana setiap perbuatan kita daripada dulu ibu, kita tak pernah ingat Allah. Kita tak pernah lakukan perbuatan tersebut kerana Allah, tapi kita buat perkara tersebut hanya untuk hanya untuk menaikkan nafsu kita, hanya untuk menyambut nafsu kita yang suka sekarang ni membuat pengorbanan. Yes ibu, nafsu suka buat pengorbanan sebab dalam membuat pengorbanan dia akan rasa diri dia hebat. So kalau kita tengok adakah sebenarnya dia pasal pengorbanan, bukan, dia sebenarnya tentang kenapa kita buat perkara tersebut. Kemudian macam kita cakap tadilah, dalam kita dekat rumah ibu, rumah kita dipenuhi dengan apa? Yang selalunya kita ni makan sama-sama tak? Kita sekarang ni solat sama-sama tak ibu-ibu? Ada solat sama-sama, ada makan sama-sama. Selama ni anak kita pergi sekolah kan, kita kejut dia subuh, kita ada orang ibu baik sikit dia ketuk. Tapi kebanyakan anak mak-mak zaman sekarang ketuk pun tak. Apa dia cakap ibu? Dia cakap, tak apa. Kita nak ajar dia tanggungjawab. Kalau dia tak bangun, dia tahu sendiri dia tak pergi sekolah. Macam tu. Sampai kepada tahap tu. Maknanya tak kejut pun anak subuh. Dan berapa ramai ibu ayah yang tak solat pun. Bukan nak cakap tak solat subuh, tak solat sama-sama jemaah, tak solat pun. Dan kita tengok dalam kehidupan kita seharian, ibu tengok selama 24 jam dalam masa ataupun 1 minggu ibu dengan anak-anak kan, dengan anak-anak, kebanyakannya ibu berbual dengan anak-anak tu tentang apa? Aktiviti harian tu apa? Lebih banyaknya aktivitinya tengok handphone, semua tengok handphone. Aktivitinya lebih banyak tengok TV sama-sama kan, ataupun keluarlah sama-sama happy-happy, ketawa kan, itu je lah happy-happy. Benda tu semua baik, tapi kalau niatnya bukan untuk silaturahim, niat dia bukan untuk dekatkan hubungan kekeluargaan supaya lebih senang kita bantu each other dalam ibadah, maka tu semua hawa nafsu bu, semua hawa nafsu. Walaupun kita nampak yang kita tak buat perkara berjahat kan Ustazah, saya pergi cycling sama-sama dengan anak-anak saya, pergi piknik sama-sama, memang betul. Tapi dalam niat kita tu sebenarnya hanya untuk apa? Hanya untuk membuang masa bu. Sebab sekarang ni kita penatlah semua Ustazah kan, school holiday ni anak-anak kita dah penat belajar je, kita pun nak keluarlah rehat-rehatkan otak kan. Kita punya rehat-rehat otak tu dengan melakukan kelalaian ibu. Dengan buat apa dekat tepi beach tu kan. Kita tak cakap tak boleh, kita suka pergi tepi beach, ibu piknik. Tapi kita tengoklah niat kita apa sebenarnya. Yelah saja je kan dekat tepi beach ni kan, sambil dengar-dengar lagu, boleh tengok cerita sama-sama, betul tak? Lepas tu nanti boleh main-main. Itu je lah, maknanya kita isi masa kita macam tu. Kalau yang baik sikit solatlah tu pun solatnya pada akhir-akhir waktu. Akhir-akhir waktu. Adakah ibu ada duduk dengan anak-anak ibu solat sama-sama? Adakah ibu ada duduk dalam majlis kan, di mana ibu hidupkan majlis ilmu dalam rumah? Ada tak dalam waktu selepas makan, selepas solat, kita bincang tentang hal-hal agama? Tak ada. Kita tak ada sekarang ini timbulkan suasana-suasana di mana kita dapat sekarang ini turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada. Yang ada dalam rumah kita ada bacaan Al-Quran sama-sama. Anak-anak, kita cakap ibu sekarang ni zaman teknologi, betul tak? Zaman teknologi, tapi sebenarnya percentage orang Melayu Islam yang tidak tahu membaca Al-Quran semakin meningkat hari demi hari. Semakin meningkat. Bukan kalau tengok makcik-makcik yang pergi belajar ngaji, at least tahu baca lah juga.
Kalau ibu tengok orang-orang muda belajar ngaji, tak dengar suara pun, tak keluar apa-apa. Tak keluar apa-apa, malah kadang-kadang sedih sebab mereka sampai kepada tahap yang kalau mereka pergi belajar pun alhamdulillah Allah buka melalui kawan-kawan mereka pergi belajar. Perasaan malu sangat mereka nak belajar tu yang menyebabkan apa kita orang ni tahu dekat rumah tu macam mana. Maknanya kalau anak sampai malu nak mengaji, anak tu sampai malu nak berbual tentang hal perkara agama, itu adalah kerana di dalam rumah perkara tu tak ada pun. Ini belum lagi kita sekarang ni cakap tentang bagaimana kita hidupkan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian. Dia dah lambat dah ni, dah lebih setengah jam kan Umi? Tapi kita akhiri dekat sini. Bagaimana kita lupakan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian. Ibu tanya diri ibu-ibu kan dalam kita solat seharian. Sepanjang ibu daripada muda sampai sekarang ni, yang ibu pandang sekarang ni adalah berapa banyak rakaat aku dah solat. Kan, yang bagaimana sekarang ni aku setiap hari aku solat duha, sekarang ni aku dah solat tahajud, sekarang ni aku dah pergi haji, kan, sekarang ni aku dah pergi umrah, sekarang ni aku dah hadir majlis, sekarang ni aku dah boleh baca Al-Quran. Adakah kita pandang perbuatan-perbuatan tersebut kan, tanpa sekarang ni kita pernah tak satu saat yang kita teringat sekarang kan yang kita melakukan perbuatan tersebut, aku buat ni semua ke yang ibu ingat adalah ya Allah, betapa rindunya aku dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah ajar aku solat. Ya Allah, aku rindu sangat-sangat satu hari nanti aku dapat solat di belakang Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhanku, semakin banyak aku pergi haji, semakin banyak aku pergi umrah, aku semakin rindu dengan Nabi Muhammad SAW sebab aku semakin Engkau kasih aku pergi dekat tempat yang dulunya jasad Nabi Muhammad, nafas Nabi Muhammad ada dekat situ. Yang sewaktu ibu tengah solat, adakah ibu pandang ibu tu baik ibu solat, ataupun yang ibu pandang ya Allah, ini dia Rasulullah yang dulu ajarkan untuk solat. Rasulullah yang angkat tangan macam gini, ini adalah lafaz-lafaz yang keluar daripada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah rukuk yang Nabi Muhammad SAW ajar. Ini adalah sujud yang Nabi Muhammad SAW ajar. Ibu tahu tak kalau kita mendalami makna-makna dalam solat, seluruh tentang solat adalah puji-pujian pada Rasulullah SAW. Tapi kita ibu sepanjang kita solat, kita lupa Nabi Muhammad SAW. Langsung lupa pada Nabi Muhammad SAW. Kita hanya pandang aku semakin baik, tapi kita tak ada makin perbuatan ibadah kita tidak menjadikan kita semakin ingat pada Nabi Muhammad SAW. Sewaktu ibu membaca Al-Quran, ada tak yang ibu rasa sekarang ini, ya Allah, ini adalah nafas-nafas, ini adalah kalimah-kalimah yang pernah keluar daripada bibir mulia Nabi Muhammad SAW. Yang hari ini engkau benarkan aku ni siapa? Aku ni makcik mana aja, tak ada ilmu, tak ada apa pada usia aku yang macam ni, kau izinkan aku sekarang ni ada kalimah Nabi Muhammad kekasih engkau keluar dekat mulut aku. Kau izinkan aku dapat cakap, dapat sebut perkataan A, dapat sebut ba, dapat sebut ta. Ya Allah, itu adalah satu kemuliaan. Adakah itu menambahkan kasih sayang kita pada Rasulullah SAW? Jadi ibu kita cakap, ibu sekarang ni, itu yang guru-guru kita cakap. Kita selalu yang tu kita guru kita suka cerita nanti selalu kita rasa macam ya Allah, satu kecemburuan sebab guru kita kata aku tak pernah hidup sepanjang aku daripada aku kecil lagi, aku tak dia kata ibu dengan nenek aku, dia tinggal dengan ibu dengan nenek aku tak pernah satu saat pun sepanjang aku di dalam rumah kan hidup dengan ibu dengan nenek di mana Nabi Muhammad SAW tu tak ada. Kita rasa macam apa maksud tu Syekh sebutkan. Sepanjang mereka menjaga aku kan, kalau nak makan mereka akan cakap jom kan, mari kita makan, mari jom kita makan dengan Nabi Muhammad SAW. Apa maksud? Mereka akan sebut makan dengan Nabi Muhammad. Kalau kita akan cakapkan baca doa, baca doa, makan tangan kanan, kita macam tu kan. Tapi actually kita sebutkan mereka ni kan ibu, kita orang pun tak baca doa, tapi anak suruh baca doa kuat-kuat. Kadang-kadang kita dah makan, kita baru ingatkan bu. Nanti macam kita tengok anak kita, makan tak baca doa. Padahal kita tahu yang lupa, tapi kita cakap pasal anak kita. Kan?
So kata guru kita, bila mereka nak makan, nanti ibu mereka akan sebutkan, jom makan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita baca doa yang Nabi Muhammad ajar, makan dengan tangan kanan sebab Nabi yang ajar makan tangan kanan. Kalau ada tamu nak datang, nanti mereka akan kemas rumah kan ibu. Nanti mereka cakap, mari jom kita pakai cantik-cantik, kemas rumah. Kita nak sambut Nabi Muhammad SAW datang. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad yang ajar untuk menghormati tetamu. Bila mereka nak pergi jumpa dengan jiran, mereka akan cakap, mari kita ziarah Nabi Muhammad SAW. Bila mereka nak ziarah orang sakit, bila mereka nak ziarah jenazah, mereka akan cakap, mari kita ziarah Nabi Muhammad SAW. Sebab itu semua Nabi Muhammad SAW yang ajar. Jadi kata guru kita, tak pernah satu saat pun berlalu melainkan aku ni rasa Nabi Muhammad tu dengan kita orang. Tak pernah yang Nabi Muhammad tu tak ada. Tapi kita tengok dalam diri kita ibu, kan? Ada pernah tak satu saat di mana anak ibu tanya dengan ibu-ibu, kan? Ibu, Nabi Muhammad tu siapa? Ibu, macam mana nak dekat dengan Nabi Muhammad? Pernah tak anak kita cakap benda tu dengan kita? Kenapa tak pernah? Kita ni ibu dia, yang lahirkan dia, yang selama 9 bulan mengandungkan dia, yang ibu kata ibu susukan dia, ibu dah buat macam-macam pengorbanan untuk dia. Kenapa dia tak boleh cakap tentang kekasih dia, ibu yang akan beri syafaat pada dia? Bukan ibu yang nanti boleh beri syafaat pada dia pada hari kiamat. Malah nanti Nabi Muhammad yang boleh beri syafaat pada dia pada hari kiamat. Kenapa dia tak boleh cakap perkara dengan ibu-ibu? Sebab bukan daripada ibu dia kenal Nabi Muhammad SAW. Ibu tak pernah kenalkan dia dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak ada dalam rumah tu, sehingga kan menyebabkan dia, apabila dia sekarang ni adanya anasir-anasir luar yang masuk, dia tak tahu nak pergi pada siapa, Bu. Dia rasa lemah. Akhirnya dia terbuat perkara tersebut. Dia terbuat perkara tersebut kerana Nabi Muhammad tak ada dalam rumah. Ibu pun tak ajak dia kepada Nabi Muhammad SAW. Kat mana dia nak cari pertolongan? Sehingga kan bila dia dah buat perkara tersebut pun, kita tidak peluk dia dengan kasih sayang Nabi Muhammad. Tapi apa yang kita buat? Kita cakap perkara ni haram. Kita kata, oh, engkau telah malukan aku. Dah conteng arang dekat muka aku. Dah malukan keluarga. Kenapa ibu? Anak kita sakit. Anak kita diuji. Perkara pertama yang kita fikir adalah pasal kita malu. Sedangkan selama ni kita didik dia macam tu, kita tak malu pun. Selama ni kita didik dia untuk ikut segala hawa nafsu. Kita berikan mainan apa yang dia nak, pakai pakaian sebarang apa yang dia nak, tengok cerita apa yang dia nak. Kita pun tengok cerita apa yang kita nak. Kita makan apa yang kita nak. Selama ni kita ikut hawa nafsu, kita tak pernah malu. Tapi di saat anak kita sekarang ni buat perkara ni, kita cakap anak kita conteng arang. Sepatutnya kita peluk anak kita, ibu dia sedang sakit. Kenapa tiba-tiba kita nak cakap pasal diri kita? Sebab memang daripada awal ibu, hidup kita hanya untuk diri kita. Hidup kita bukan untuk Allah. Itu sebabnya di saat anak kita datang pada kita, kan, ingatkan kepada kita yang kita ni hamba Allah. Anak kita ni buat dosa ibu, sebab dia nak ingatkan kepada kita, ibu aku dah jauh sangat daripada Allah, ibu apa dah jadi dengan aku, ibu aku jauh daripada Allah. Tapi apa yang kita buat ibu, kita tetap tak pandang Allah, kita pandang diri kita. Kita cakap keluarga kita malu. Apa kena mengena keluarga kita malu ibu? Dah selama ni kita yang malukan keluarga kita. Jadi kita lihat balik ibu, dalam kita cakap pasal peranan ibu ayah, peranan masyarakat, itulah yang kita rasa lebih utama. Kita tak rasa sekarang ni kita tengok ni sama je macam masalah eczema. Zaman dahulu ibu, ada tak anak-anak sekarang ni ada eczema? Banyak anak penyakit kulit, keluar baby ada penyakit kulit. Tak ada bu. Kan walaupun zaman dulu memang ada belerang. Betul tak ibu? Dulu ada belerang kan. Memang kalau budak-budak sakit kulit boleh pakai. Zaman sekarang susahlah nak dapat kan, sebab dia dah jadi bahan bom tu bu. Dulu benda tu biasa. Singapura sekarang tak boleh bawa masuk pun belerang. Tapi dulu benda tu biasa. Tapi masalah kulit ni bukan perkara, maknanya anak tu lahir dengan eczema tu bukan benda yang biasa. Tapi kenapa zaman sekarang tu benda tu berleluasa? Anak tu keluar dengan eczema, benda tu sangat biasa sebab makanan. Antaranya adalah sebab makanan. Jadi dia tak cukup dengan kita sekarang ni dalam kita menghadapi isu-isu seperti ini. Kita hanya tengok kepada anak kita, tengok benda yang jahat, that's why dia macam tu. Tak cukup. Sebenarnya kalau dia dah berleluasa sampai ke seluruh pelosok dunia, dia dah sampai ada di kalangan kita semua, dah sampai masuk kepada agama, menyelusup ke mana-mana, itu adalah kerana kehidupan kita, kan?
secara keluarga, secara peribadi, secara masyarakat dah terlalu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah terlalu jauh daripada Rasulullah SAW. Yang paling utama kalau ibu tanya kita peranan ibu dan ayah, iaitu adalah untuk kita bertaubat. Peranan utama kita adalah untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kan kita yang cari Allah, kita yang pergi cari Nabi Muhammad SAW, nanti anak kita akan mengikuti. Nanti anak kita akan mengikuti sebab dia perlukan perubahan secara besar-besaran. Kebiasaan keluarga tu perlu berubah, adat keluarga tu perlu berubah, dan untuk ada perubahan hati kita yang perlu berubah dahulu. Bukan kita buat ni sebab anak kita, bukan. Kita yang perlu cari Nabi Muhammad SAW dulu. Kita yang perlu rasa Nabi kita ni rasa kosong tak ada Nabi Muhammad. Kita perlu rasa sekarang ni kita dalam keadaan yang betul-betul gering tak ada Nabi Muhammad SAW. Barulah ibu akan ada benar-benar perubahan yang sebenar dalam keluarga, dan itu ibu akan menjadikan tempat yang selamat untuk anak kita. Walau anak kita dah jauh macam mana pun, kalau kata guru-guru kita, doktor-doktor ni kan ibu, mereka sebenarnya, guru kita doktor jadi dia cakap sebenarnya doktor-doktor pun sebenarnya mereka dah cakap yang kalau dah sampai kepada perbuatan zina antara sesama jenis, sebenarnya obat dia tu sangat susah. Nak untuk mengubati tu dah terlalu susah. Sama ada dengan makan obat-obatan kan, secara maknanya makan obat, gunakan kimia kan untuk mengubati hormon, ataupun sama ada itu secara psikologi untuk buat psikoterapi ke, nak buat counselling ke, ataupun kan maknanya kalau kita cakap pasal psikoterapi tu ibu tu termasuklah zikir-zikir yang kita nak buat kan, kita nak ajak anak kita kepada perkara yang kebaikan. Sebenarnya dia dah sangat susah dan hampir tak ada obat. Itu sebabnya kenapa guru doktor-doktor semua mereka akhirnya cakap itu tak apalah, biarkan je mereka dalam keadaan macam tu, itu kecenderungan mereka. Mereka sebutkan kecenderungan sebab apa? Mereka dah gagal untuk cari obat. Tapi kita ibu yang Allah yang turunkan penyakit ini, Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kita ujian ni, Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah putus asa dengan Allah. Maka balik dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang perlu sungguh-sungguh cari, kembalikan Nabi Muhammad SAW dalam ahli keluarga kita, dalam kehidupan keluarga kita. Kalau yang terakhir mungkin kita boleh kongsi ni, guru kita ajarkan paling kuranglah ibu suruh anak ibu baca Fatihah ni. Ibu suruh anak-anak ibu baca 4 Fatihah ni. Kalau anak-anak tak boleh nak baca 4 Fatihah ni, bacalah sekurang-kurangnya 1 Fatihah ni. Yang pertama ni baca. Kalau anak-anak tak boleh juga nak baca, kata guru kita bacakan. Kita bacakan dia. Maknanya kata guru kita cakap dengan anak kita, kau tak nak solat ke tak nak apa, tak apa dulu, buat ni dulu. Janji dengan mak macam mana sekalipun sebelum kau keluar rumah kau buat benda ni. Itu yang guru kita ajarlah kan. Tapi kalau anak kita tak boleh juga, tak ada anak kita tak boleh, dah sampai kepada tahap yang tak nak dengar juga, maka kata guru kita engkaulah buat. Kan, engkaulah buat perkara ni, niatkan untuk anak, pasti. Kata guru kita pasti. Kan kita boleh putus asa dengan asbab-asbab yang Allah turunkan untuk jadikan obat, tapi kita tak akan pernah putus asa daripada rahmat Allah kan tadi. Dan rahmat Allah tu siapa ibu? Rahmat Allah tu Nabi Muhammad SAW. Maka jangan putus asa daripada Nabi Muhammad SAW. Kata guru kita yakin siapa sahaja yang dia mengamalkan, maknanya sentiasa dia kata guru kita macam ni, dia seakan-akan sekarang ni kita minta sekarang ni biar anak kita punya urusan kita serahkan pada Nabi Muhammad. Macam itulah. Itulah sebenarnya bila kita baca Fatihah ni, kita sedang serahkan urusan kita pada Nabi Muhammad SAW. Maka kata guru kita, kalau dah serahkan pada Nabi Muhammad, yakin anak kita tu pasti selamat. Kalau bukan di kehidupan ni kita nampak dia dah berubah, pasti nanti di akhirat kita akan nampak anak kita selamat. Sebab apa? Sebab kita serahkan dia pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf semua salah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Minta maaf juga sebab dah terlebih pula. Kita serahkan kembali kepada Ukhti Fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah Ustazah, banyak sangat mutiara-mutiara yang kita sebagai ibu bapa yang kita dapat pelajari. Antaranya kita sebagai ibu bapa, kitalah yang perlu bertaubat. Kita perlu bertaubat. Kita ajak diri kita, keluarga kita semua untuk kembali kenal Rasulullah SAW. Betul macam saya cakap, hanya dengan Rasulullah SAW yang akan dapat jaga kita.
Dan mudah-mudahan itulah yang kita akan kenalkan anak kita, zuriat kita dan seluruhnya kepada cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Sebelum tu pihak majlis nak jemput Cik Hanim selaku penasihat kita untuk berikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah dengar penerangan tentang topik ini daripada Al-Fadilah Ustazah Nur Huraidah. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustazah kerana masa, kerana atas penyampaian perkongsiannya tadi. Alhamdulillah, masya-Allah. Saya yakin banyak yang kita dapat pelajari ya. Dan seperti apa yang Ustazah cakap tadi, kenapa kita pilih tajuk ini, sebab saya rasalah di peringkat kita, di peringkat keluarga, kita perlu sedikit tahu perkembangan-perkembangan yang berlaku supaya kita juga dapat peka. Kita ada anak, ada cucu, ada anak saudara, ada orang di sekeliling kita, orang-orang kesayangan kita yang juga mereka pun terdedah. Dan dengan sedikit pengetahuan asas mengenai LGBT ini, mungkin kita boleh lanjutkan dengan pembacaan kita atau mengikuti perkembangan semasa. Kita boleh macam mengawal lah perkara-perkara yang berlaku dalam keluarga kita. Ustazah kata, dan yang paling menyentuh hati adalah kita perlu hadirkan Rasulullah dalam hidup kita. Itu saja, itu antara obat penawar pada banyak masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini. Alhamdulillah. InsyaAllah. Sebelum tu Ustazah Huraidah, ada permintaan daripada jemaah untuk Ustazah ajarkan macam mana cara untuk para ibu untuk mengaplikasikan wirid Fatihah yang tadi Ustazah ajarkan tadi. Bismillah. Wirid Fatihah tu kita dah berikan kepada Umi Hanim. Nanti Umi Hanim boleh share lah dekat grup kan. Sama je macam mana yang tadi kita orang baca kan. Daripada awal majlis tadi kita baca sama-sama kan Fatihah tadi tu. Sama ada maknanya setiap hari kita boleh je mulakan maknanya hari kita dengan 4 Fatihah ni. Dan kemudian kita niatkan untuk semualah kita punya ahli keluarga kan. Jadi khusus maknanya sekarang ni kan bila kita baca dengan niat mudah-mudahan berhubung-hubungan kembali rohaniah kami dan semua umat Nabi Muhammad, maka diamlah sebentar dan ingat satu-satu daripada ahli keluarga kita, anak-anak kita, ataupun mungkin khusus kita waktu tu ada khusus spesifik certain anak-anak yang kita nak kita ada hajat untuk mereka, kemudian kita ingatlah nama mereka, kemudian bayangkan mereka, kemudian kita sambung dan membaca surah Al-Fatihah macam tu. Jadi sama nanti bila kita cakap Fatihah yang kedua ni kan, ibu, ayah, datuk, nenek moyang, suami, isteri, ahli keluarga, anak-anak. Bila cakap pasal anak-anak, contoh kalau dia berkaitan dengan anak-anak lah, jadi kita nanti bayangkan secara khusus. Kalau kita ada kenal sesiapa sahaja, dan kita doakan juga untuk para ulama, para umara, dan kita, maknanya waktu-waktu ni lah yang kita akan berhenti sebentar, kemudian kita akan niatkan niat kita secara khusus, kemudian membaca surah Al-Fatihah macam tu kan. Jadi sebutnya bisiril Fatihah, maknanya dengan rahsia surah Al-Fatihah kan, sebab akhirnya yang memberikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita minta ya Allah dengan segala rahsia Fatihah yang Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui segala rahsia di dalam surah Al-Fatihah tersebut, maka dengan itu ya Allah kabulkanlah hajat-hajat yang kita sebutkan ya Allah, ataupun kita sampaikanlah rahsia-rahsia ini kepada orang-orang sedemikian kan yang kita hajatkan, supaya mudah-mudahan sekarang ni rahsia daripada surah Al-Fatihah tu memberikan keberkatan kepada mereka, memberikan syifa pada mereka, memudahkan untuk mereka, ataupun untuk sekarang ini mengabulkan hajat-hajat kita macam tu, dan sampai yang akhir kan, sampai yang akhir. Jadi biasakan. Jadi kalau yang bila kita baca Fatihah untuk para ulama, para umara ni semua kan, para pemimpin, sebab golongan kata guru-guru kita, golongan yang kita paling perlu untuk doakan adalah para ulama dan para pemimpin, kerana kalau baik
keadaan para ulama, dan kalau baik keadaan para pemimpin, akan baiklah keadaan seluruh umat Nabi Muhammad SAW, termasuklah semua anak-anak kita juga. Jadi menjadi kewajipan sebenarnya untuk mendoakan para ulama dan para pemimpin. Selain daripada itu adalah apabila kita doakan para ulama, para pemimpin, maka kita sedang mendoakan semua para salihin, para aulia, para salihin, semua kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita harapkan sekarang ini, bila kita membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah ini menjadi hubungan kita ni sebagai hubungan kita dengan arwah-arwah para salihin, kekasih-kekasih Allah SWT ini, sehingga kan supaya rahsia-rahsia mereka atau yang walaupun mereka sekarang ni berada di alam barzakh, supaya kita ni dapat menerusi mereka, kita dapat menerima kekuatan-kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala pandang kita dengan asbab mereka. Maka kita sama, itulah kata guru kita, senang nak faham macam ni. Kita serahkan urusan anak kita ni pada Rasulullah SAW, kita serahkan urusan anak kita ni kepada para aulia, para salihin, macam tu. Sebab kalau kita tanggung sendiri, benda tu berat. Kalau kita nak cakap tentang amalan sendiri, amalan kita tak banyak. Nak cakap pasal tentang niat pun kita tak pasti lagi niat kita apa. Kalau nak cakap kita ni adalah orang yang jujur dengan Allah SWT, mungkin pun tidak. Jadi oleh sebab itulah kita ni bertawassul ataupun kita minta atau kita serahkan urusan kita, urusan anak-anak kepada orang-orang yang dah memang mereka tu ditulis qabul oleh Allah SWT. Mereka tu adalah para awliya, para salihin, para ulama, macam tu Naam, kalau uzur kan, kalau uzur cukup je sebenarnya untuk kita baca, kemudian kita gantikan dengan empat al-baqiyatus salihat. Jadi bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, pengganti kepada Fatihah tadi, macam tu kan. Jadi sama bacaan dia, cuma kita tak baca Fatihah tapi kita baca zikir al-baqiyatus salihat yang tadi disebutkan, macam itulah. Okey, wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua hadirin hadirat para jemaah dapat mengambil dapat itipati, dapat kebaikan, dapat segala rahsia-rahsia yang Rasulullah SAW sendiri pun nak kita dengar. Subhanallah. Dan kita semua ni kita takdirkan untuk kita dalam majlis ini tidak lain tidak bukanlah kerana Rasulullah SAW yang jemput kita juga. So alhamdulillah. Maka setiap yang bermula pasti akan berakhir, dan kita sangat berat untuk kita nak meninggalkan Ustazah Huraidah, masya-Allah. Mudah-mudahan ada lagi lah rezeki daripada pihak halaqah untuk dapat menjemput Ustazah Huraidah dalam majlis kita, insya-Allah pada dalam episod-episod yang akan datang lah, insya-Allah biiznillah. Mudah-mudahan jadi tanpa meninggalkan masa, pihak majlis dengan berat hati menutup majlis kita pada petang ini, pada pagi ini dengan tasbih kifar wa suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bis-sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.